Angisan juruang memecah kesunyian biasa pasar raya seperti kaca yang pecah di lantai. Bukan satu peringatan sopan, tetapi satu hukuman awam yang dilontarkan dengan nada sinis, seseorang yang menikmati kuasa kecil ke atas kesengsaraan orang lain. Tak cukup uang. Nur Valentina terasa darahnya sejuk di urat. Tangannya yang kecil dan merekah akibat kesejukan jalanan menggeletar jelas di atas kaunter logam. Dia memegang tin susu tepung itu seolah-olah ia adalah satu-satunya penyelamat di tengah lautan ribut. Bukan untuk dirinya. Perutnya berkeroncong. Ya, dia sudah 2 hari menipu kelaparan dengan air dari pili awam. Tetapi susu itu bukan untuknya. Ia untuk satu-satunya insan yang tinggal di dunia ini. "Tolong, Cik," bisik Nur Valentina dengan suara serak. Tidak berani mengangkat pandangan. Matanya terpaku pada kasutnya sendiri. Lusuh dan terbuka di hujungnya, di mana kemiskinan terserlah. "Coba lagi sekali. Mungkin mesin rusak. Saya perlukan tin ini saja. Cuma 1. Juruang itu, seorang wanita berwajah masam, yang kelihatan seperti sudah kehilangan kesabarannya sedekat lalu, mengeluh kuat, membuat isyarat dramatik untuk menarik perhatian semua orang dalam barisan. "Budak, saya dah masukkan kad buruh ini 3 kali. Tak ada duit. 0, tiada. Faham? Atau saya terangkan dengan gambar." Wanita itu mengetuk kad itu ke kaunter. "Awak dah halang barisan. Ada orang penting sedang menunggu, orang yang boleh bayar." Di belakang Nur Valentina, dunia seolah-olah terhenti. Udara menjadi berat, menyesakkan. Dia dapat merasakan pandangan terpaku di belakangnya. Ia bukan pandangan belas kasihan, ia adalah pandangan menghakimi. Masyarakat tidak memaafkan kemiskinan apabila ia mengganggu kesibukan mereka. Tepat di belakangnya, figura megah Tengku Rodrigo berdiri tegak seperti menara ketidaksabaran. Tengku Rodrigo tidak biasa menunggu. Hidupnya diukur dengan mesyuarat, penutupan bursa saham dan keputusan berjuta-juta ringgit. Berdiri dalam barisan pasar raya adalah satu anomali baginya, satu kegagalan dalam sistemnya yang sempurna. Dia melakukannya hanya kerana ia adalah hujung minggu bersama anaknya, Danial, dan bekas istrinya telah menuntut agar dia melakukan perkara biasa dengan budak itu. "Tak boleh dipercaya," gumam Tengku Rodrigo, sambil melihat jam tangannya, langsung tidak menghiraukan drama kemanusiaan yang berlaku sejauh 1 meter darinya. Dia hanya melihat halangan yang kotor. "Danial, jangan berenggang, jangan sentuh apa-apa. Tempat ini penuh dengan orang yang tidak menjaga kebersihan." Tetapi Danial, dengan 7 tahun dan uniform sekolahnya yang kemas, tidak memandang jam bapaknya. Dia juga tidak memandang teleponnya. Matanya yang besar dan memerhati terpaku pada budak perempuan di hadapan mereka. Danial melihat apa yang bapaknya enggan lihat. Dia melihat pakaian budak perempuan itu terlalu besar 3 saiz, seolah-olah dia mengecil di dalamnya. Dia melihat rambutnya kusut, bukan kerana degil, tetapi kerana kekurangan cermin dan sikat. Tetapi di atas segalanya, dia melihat bagaimana bahu budak perempuan itu sedikit bergoyang dalam tangisan senyap yang cuba ditahannya dengan sekuat hati. "Ayah," kata Danial sambil menarik perlahan lengan baju sutera sempurna Tengku Rodrigo. "Sekarang tidak, Danial. Saya cuba lihat berapa lama lagi pertunjukan ini akan berlangsung," balas Tengku Rodrigo dengan pandangan terpaku pada tengkuk budak perempuan itu, dengan campuran jijik dan kebosanan. "Hei, awak yang di kaunter," suara Tengku Rodrigo meninggi. Nada otoritariannya bergema di atas dengungan peti sejuk. "Apa masalahnya? Kalau budak itu tiada wang, halau dia. Saya sibuk. Masa saya lebih berharga daripada semua yang ada di lorong ini?" Komen Tengku Rodrigo seperti tamparan. Nur Valentina semakin mengerdil. Dia ingin lenyap. Dia ingin menyatu dengan lantai dan berhenti wujud. Hinaan itu membakar lebih daripada kelaparan. Juruang itu merasa disokong oleh lelaki berkot, tersenyum sinis. "Awak dah dengar tuan, budak berambus." Juruang itu menghulurkan tangan dan merampas tin susu dari jari Nur Valentina. Ia adalah gerakan yang kasar, ganas. "Tidak." Jeritan terlepas dari tekak Nur Valentina secara naluri. Dia cuba menahan tin itu. Jarinya memutih kerana kekuatan yang dia gunakan. "Tolong, ia ubat. Ia untuk. Saya perlukannya. Saya janji akan bawa wang kemudian. Lepaskannya." Jerkah juruang itu sambil menarik dengan kuat. Tin itu terlepas dari tangan Nur Valentina. Bunyi logam tin itu menghentam kaunter dan kemudian dibaling ke dalam kotak pemulangan di bawah meja bergema seperti tembakan. Nur Valentina ditinggalkan dengan tangan kosong tergantung di udara, seolah-olah masih memegang harapan yang baru sahaja dirampas daripadanya. Tepat pada saat itu, dalam detik senyap mutlak di mana hanya kedengaran nafas budak perempuan itu yang terengah-engah, Danial melakukan sesuatu yang memecah peraturan.
Budak itu melepaskan tangan bapanya, melangkah ke hadapan, menceroboh ruang pribadi budak perempuan itu, dan mengangkat lengan kanannya. Dengan jari yang tegas, dia menunjuk terus ke wajah Nur Valentina. Image itu membeku. Tengku Rodrigo memandang anaknya, menjangkakan budak itu, yang dididik di sekolah swasta terbaik, akan mengulas tentang kebersihan budak perempuan itu, atau mengejeknya, seperti yang dia ajarkan secara implisit dengan contohnya. Juruang itu menunggu hinaan terakhir. Nur Valentina menutup matanya, bersiap untuk pukulan terakhir ejekan, tetapi senyap itu berlanjutan dengan ketegangan elektrik yang meremangkan bulu roma. Kebutaan ego. Tengku Rodrigo memerhati adegan itu dengan sebelah kening terangkat. Dalam fikirannya, persamaannya mudah. Anaknya akan memberi pengajaran kepada budak hina itu tentang tempatnya di dunia. Tengku Rodrigo tersenyum angkuh. Bagus anakku, beri tunjuk ajar, biar dia tahu kita tidak sebumbung. Bagi Tengku Rodrigo, kemiskinan bukan satu keadaan, ia adalah pilihan, atau lebih teruk lagi, penyakit yang berjangkit. Dia telah menghabiskan 20 tahun terakhir membina tembok wang di sekeliling hatinya untuk melupakan dari mana dia datang. Melihat budak perempuan kotor itu, menimbulkan reaksi fisikal jijiknya, seolah-olah pandangan pakaian lusuhnya boleh mencemarkan kot Italia yang tidak bercacat cela. Danial, itu dia, kata Tengku Rodrigo, dengan suara yang coba bersikap pedagogik, tetapi kedengaran kejam. Beritahu dia supaya berambus. Beritahu dia orang yang berjaya tidak ada masa seharian untuk melihatnya menangis atas susu tumpah. Tetapi Danial tidak menurunkan jari, dan wajahnya tidak menunjukkan ejekan. Ia menunjukkan kekeliruan yang menyakitkan, jenis yang hanya dirasakan oleh kanak-kanak apabila mereka menyadari dunia orang dewasa sudah rosak. Ayah, kata Danial lagi, masih menunjuk Nur Valentina, tetapi kali ini menoleh ke arah bapaknya. Matanya berkaca-kaca. Kenapa dia menggigil? Soalan itu meruntuhkan udara keangkuhan Tengku Rodrigo buat seketika, tetapi perisainya terlalu tebal, sebab dia sejuk atau lapar atau takut. Apa peduliku, Danial? Itu bukan masalah kita, balas Tengku Rodrigo sambil menjentik jari. Berhenti menunjuk, tidak sopan. Kembali sini. Kita pergi kaunter lain. Saya takkan hirup udara ini walau sedetik lagi. Tengku Rodrigo cuba memegang bahu Danial untuk menariknya pergi. Tetapi budak itu berdiri teguh di atas lantai dengan kekuatan yang luar biasa untuk usianya. Tidak, jerit Danial sambil melepaskan tangan bapaknya. Jeritan budak itu menyebabkan beberapa pelanggan dari barisan bersebelahan menoleh. Tengku Rodrigo terasa panas naik ke lehernya. Dia benci skandal. Dia benci kehilangan kawalan. Danial, jangan paksa saya, ugut Tengku Rodrigo sambil merendahkan suara dengan gigi diketap. Dia tak beli gula-gula, ayah. Potong Danial, suaranya semakin kuat, bergetar dengan kemarahan tulen. Awak beritahu saya orang miskin habiskan uang mereka untuk maksiat. Awak beritahu saya mereka malas, tetapi dia cuma mahu susu. Nur Valentina membuka matanya, memandang budak kaya itu, budak yang berbau wangian mahal dan sabun, dan melihat sesuatu yang belum pernah dilihatnya selama berbulan-bulan. Kemanusiaan. Tengok kasutnya, ayah, desak Danial, kini menunjuk ke arah kaki Nur Valentina. Ada lubang, dan dia pulangkan susu itu. Dia tak mencuri, dia pulangkannya. Juru jual itu merasa kehilangan kawalan di kaunter sendiri, campur tangan dengan suara menjerit. Encik, kawal anak awak. Budak ni penipu nombor 1. Mereka selalu datang dengan muka sedih minta simpati. Kalau awak beri jari, mereka ambil lengan. Bawa budak itu sebelum dia kena kutu. Kata-kata itu bertindak sebagai pencetus kepada Tengku Rodrigo, bukan kerana belas kasihan kepada budak perempuan itu, tetapi kerana pengesahan prasangka sendiri. Juru jual itu betul, ia adalah perangkap emosi. Orang seperti itu selalu memanipulasi. Tengku Rodrigo melangkah panjang dan berdiri di antara Danial dan Nur Valentina, menggunakan tubuhnya sebagai perisai. Dia memandang budak perempuan itu dari ketinggiannya dengan kesejukan yang boleh membekukan neraka. Dengar baik-baik, katanya terus kepada Nur Valentina tanpa menjerit, tetapi dengan nada yang tajam seperti bisturi. Saya tak tahu permainan apa awak main untuk memukau anak saya, tetapi ia tak berkesan pada saya. Ambil barang awak kalau awak ada apa-apa dan berambus. Awak mengganggu. Awak mencacatkan pemandangan. Nur Valentina mengangkat dagunya. Walaupun mukanya kotor, walaupun kelaparan menggerogoti perutnya, ada marwah purba di matanya yang gelap. Marwah yang Tengku Rodrigo lupa bahawa ia wujud. Saya tak main-main, Tuan, katanya dengan suara yang begitu lembut, sehingga Tengku Rodrigo terpaksa sedikit menunduk untuk mendengarnya. Dan saya tak mahu wang awak, saya cuma mahu nenek saya tidak mati hari ini.
Kalimat itu tergantung di udara. Nenek awak? Tengku Rodrigo tergelak kering, tidak percaya. Tolong, cerita nenek sakit. Apa seterusnya? Ada anjing pincang? Abang buta? Simpan skrip telenovela awak. Tengku Rodrigo berpaling kepada juruang itu sambil mengeluarkan dompet kulit hitamnya. Dia mengeluarkan kad platinum yang berkilauan di bawah lampu neon. Bayar barang saya dan cepat, dan demi Tuhan, panggil keselamatan untuk halau sampah dari. Perkataan sampah itu memukul Nur Valentina lebih kuat daripada mana-mana penumbuk. Setitik air mata mengalir di pipinya yang kotor, meninggalkan kesan bersih di kulitnya. Dia mengangguk perlahan, menerima kekalahan, menerima bahwa di dunia ini mempunyai hak tidak penting jika tidak ada uang di bank. Nur Valentina berpaling untuk pergi, menyeret kakinya, tetapi Daniel belum selesai. Budak itu memasukkan tangan ke poket seluar bejnya. Dia mencari dengan putus asa. Jarinya menutup sesuatu yang logam dan sejuk. Ia tidak banyak. Ia bukan kad kredit tanpa had. Ia sesuatu yang jauh lebih berharga baginya. Tunggu, jerit Daniel. Nur Valentina berhenti, tetapi tidak berpaling. Dia tidak mahu dilihat menangis lagi. Daniel berlari ke counter, mengelak tangan bapaknya yang coba menahannya lagi. Dia sampai di hadapan juruang dan dengan pukulan kering meletakkan satu objek di atas pita penghantar. Ia bukan duit shilling biasa. Ia adalah duit shilling perak antik, besar dan berat. Duit shilling koleksi yang Datuk Daniel, bapa Tengku Rodrigo, berikan kepadanya sebelum meninggal dunia, berkata, "Ini duit shilling nasib baik awak, juara. Gunakan. Hanya apabila ia benar-benar penting. Gunakan untuk menyelamatkan sesuatu yang awak sayangi." "Cukup tak dengan ini?" tanya Daniel, memandang juruang itu di mata, mencabar. "Ini perak tulen. Datuk saya kata ia berharga. Bayar susu, bayar semua yang dia mahu." Tengku Rodrigo terpaku. Dia mengenali duit shilling itu serta-merta. Ia adalah satu-satunya warisan emosi yang bapaknya sendiri tinggalkan kepada budak itu. Tengku Rodrigo telah cuba membelinya daripada Daniel 1000 kali untuk disimpan dalam peti besi, tetapi budak itu tidak pernah melepaskannya. Dan kini ia memberikannya untuk orang asing, untuk orang tiada siapa. "Daniel, apa yang awak buat?" Suara Tengku Rodrigo keluar tercekik, tidak dapat dikenali. Kemarahan dan ketidakpercayaan berperang di kerongkongnya. "Apa yang awak tak buat, ayah?" balas budak itu tanpa memandangnya. "Beli keadilan." Jurujual itu memandang duit shilling itu dengan ketamakan. Kemudian dia memandang Tengku Rodrigo mencari kelulusan untuk mengambilnya. Tengku Rodrigo terasa tanah bergerak. Anaknya mempermalukannya. Anaknya melanggar peraturan permainan. Kemarahan Tengku Rodrigo meletus. Dia tidak boleh membenarkan budak perempuan itu memanipulasi anaknya sehingga tahap itu. Dia menerpa ke kaunter untuk mengambil semula duit shilling itu, menolak Nur Valentina yang telah mendekat dengan malu-malu apabila melihat isyarat budak itu. "Jangan berani sentuh itu!" raung Tengku Rodrigo sambil mengayun tangan di udara. Tangan besarnya yang berat secara tidak sengaja memukul lengan Nur Valentina ketika cuba menolaknya. Pukulan itu tidak kuat, tetapi cukup untuk membuat budak perempuan yang rapuh itu kehilangan keseimbangan. Nur Valentina tersandung dan jatuh berlutut. Ketika jatuh, lengan bajunya yang lusuh tersangkut pada tepi kaunter dan terkoyak. Sesuatu jatuh dari pergelangan tangannya. Bukan jam tangan, bukan barang kemas, ia adalah gelang. Gelang tenunan tangan ringkas dengan benang merah, lama dan pudar, dengan corak simpul yang sangat spesifik. Corak yang menganyam 3 benang menjadi satu, berakhir dengan simpul kecil berbentuk infinity. Gelang itu mendarat betul-betul di sebelah kasut kulit Itali Tengku Rodrigo. Dunia terhenti. Bunyi pasar raya hilang. Tengku Rodrigo memandang ke bawah, marah, bersedia untuk menjerit kepada budak perempuan itu supaya bangun. Tetapi kemudian dia melihat gelang itu dan jantungnya berhenti berdetak. Nafasnya terhenti. Matanya terbuka luas, kehilangan semua jejak kesombongan, digantikan oleh keganasan mutlak. Tak mungkin. Ia mustahil. Gelang itu, anyaman itu, simpul spesifik itu. Pada akhirnya, hanya ada satu orang di dunia yang tahu cara membuat simpul itu. Seorang wanita yang dia tinggalkan 30 tahun lalu. Seorang wanita yang berjanji kepadanya bahwa simpul itu akan menyatukannya dengan takdirnya, tidak kira sejauh mana dia berlari. Tengku Rodrigo jatuh berlutut, bukan karena kerendahan hati, tetapi karena kakinya sememangnya tidak lagi bertindak balas. Tangannya yang gemetar terulur ke lantai pasar raya yang kotor untuk menyentuh benang merah itu. "Dari mana awak dapat ini?" bisik Tengku Rodrigo, suaranya pecah, memandang Nur Valentina dengan mata yang tidak lagi melihat seorang gelandangan, tetapi hantu. "Benang merah takdir, masa?"
Konsep yang Tengku Rodrigo percaya ia kawal dengan jam tangan Swiss dan jadwal minitnya hancur sepenuhnya. Berlutut di atas lantai kotor pasar raya, dikelilingi pandangan ingin tahu dan bisikan tidak setuju. Jutawan itu tidak lebih daripada budak yang takut, terperangkap dalam badan dewasa. Jarinya menyentuh anyaman kasar gelang itu. Ia bukan perhiasan ringkas, ia adalah peta ke masa lalu yang telah dia kuburkan di bawah lapisan simen, kejayaan dan kelupaan. Simpul itu, simpul 3 untai yang berakhir dengan infinity yang tidak sempurna itu adalah tanda tangan seorang wanita di dunia. 1 untuk awak, 1 untuk saya, dan 1 untuk Tuhan, supaya dia tidak pernah lepaskan kita. Dia biasa berkata begitu sambil menganyam di bawah cahaya lilin di rumah zinc itu, di mana hujan berbunyi seperti drum perang. Ini milik saya. Suara Nur Valentina memecah trans Tengku Rodrigo. Ia adalah jeritan tercekik, penuh kepanikan. Budak perempuan itu, melihat gergasi berkot itu berlutut di hadapannya, mentafsirkan kesenyapannya sebagai ancaman yang lebih besar. Di dunianya, apabila orang dewasa diam dan memandangnya tajam, pukulan yang mengikut biasanya yang paling teruk. Dengan gerakan pantas, lahir dari naluri kelangsungan hidup, dari seseorang yang terpaksa mempertahankan setiap cebisan roti, Nur Valentina meluncur ke lantai. Tangannya yang kecil dan kotor menggaru lantai, merampas gelang dari jari Tengku Rodrigo yang gemetar. "Jangan ambil daripada saya, ia satu-satunya yang saya ada," jeritnya, mengundur, merangkak dengan mata yang terbelalak ketakutan. Tengku Rodrigo berkelip, kembali kepada realiti dengan tiba-tiba, tetapi realiti itu tidak sama. Pasar raya yang berkilauan, dengan lampu putih dan produk yang tersusun sempurna, kelihatan seperti pentas palsu, cangkang kosong. "Tidak, tunggu." Tergagapnya cuba bangun, tetapi kakinya terasa berat seperti plumbum. "Siapa yang beri awak itu? Beritahu saya. Siapa yang buatnya?" Nada suaranya tidak lembut. Dia tidak tahu cara menjadi lembut. Keputusasaan membuat suaranya kedengaran seperti raungan yang menuntut dan autoritatif. Nur Valentina tidak menunggu untuk mendengar lagi. Ketakutan menyuntik adrenalin tulen ke dalam nadinya. Dia bangkit berdiri dengan 1 lompatan, meninggalkan tin susu yang tercampak, meninggalkan duit shilling perak Daniel di atas pita, meninggalkan semua harapan makanan. Dia hanya peduli untuk melindungi gelang itu. "Biarkan saya," jeritnya dan berlari. Dia melesat ke arah pintu keluar otomatik, kasut lusuhnya memukul lantai yang digilap dengan irama yang panik. "Hei, kembali sini!" jerit juruang itu, lebih bimbang tentang skandal daripada budak perempuan itu. Keselamatan, pencuri melarikan diri. Perkataan pencuri itu memecahkan sesuatu di dalam Tengku Rodrigo. Dia bangkit berdiri terhuyung hayang, seolah-olah dia mabuk akibat kejutan. Dia memandang juruang itu. Wanita yang beberapa menit sebelumnya kelihatan seperti sekutu dalam kecekapan, dan kini kelihatan seperti raksasa mengerikan yang dicat dengan solekan murah. "Diam!" geram Tengku Rodrigo, dengan keamatan yang membuat wanita itu mengundur dan menelan air liur. "Jangan berani memanggilnya begitu." Tengku Rodrigo memandang Daniel. Budak itu pucat, mulutnya ternganga, memandang ke arah di mana budak perempuan itu melarikan diri. "Ayah, dia dah pergi," bisik Daniel dengan suara serak. "Dia pergi tanpa susu." "Tidak lama lagi," kata Tengku Rodrigo. Ketegasan ganas mengeraskan wajahnya. Ia bukan ketegasan menutup perniagaan. Ia adalah keperluan hidup seseorang yang memerlukan udara untuk bernafas. Tengku Rodrigo berpusing di tumitnya, mengabaikan troli yang penuh dengan wine mahal dan keju import. Dia mengabaikan kad kredit platinumnya yang masih berada dalam mesin. "Cik, kad awak, pembelian awak," jerit juruang itu sambil mengibarkan plastik itu di udara. "Simpanlah," jerkah Tengku Rodrigo tanpa berpaling sambil memegang tangan Daniel dengan kuat. "Bayar semuanya, bayar 3 kali ganda kalau awak mahu, tetapi jangan buang masa saya lagi." Tengku Rodrigo menarik anaknya ke arah pintu keluar. Pintu otomatik terbuka dan haba lembab jalanan memukul muka mereka. Bunyi trafik, hon, kekacauan bandar, semuanya nampak diperbesarkan. "Awak nampak tak?" tanya Tengku Rodrigo mengimbas orang ramai dengan putus asa. Matanya yang biru, biasanya sejuk dan kalkulatif, mencari-cari di kalangan orang ramai, di kalangan kereta, di antara warna kelabu trotoar. "Di sana," tunjuk Daniel. Kira-kira 50 m. Seorang figura kecil berpakaian terlalu besar membelok di sudut berlari dengan sedikit pincang, tetapi pantas. Dia menuju ke kawasan yang Tengku Rodrigo sentiasa elakkan. Kawasan di mana asfalt merekah dan cahaya bandar tidak sampai.
Jom, kata Tengku Rodrigo. Dan buat pertama kali dalam bertahun-tahun, Tengku Rodrigo berlari. Dia tidak berlari di atas treadmill gym dengan penghawa dingin. Dia berlari di atas simen panas, dengan kasut kulitnya yang licin, merasakan peluh membasahi kemeja seribunya dalam beberapa saat. Dia tidak berlari mengejar seorang budak perempuan. Dia berlari mengejar hantu yang dia percaya telah mati 30 tahun lalu. Dia berlari mengejar kemungkinan yang menakutkan dan menakjubkan bahwa ingatannya mempermainkannya, atau lebih teruk lagi, ia tidak mempermainkannya. Di mana jalan berturap berakhir, pengejaran membawa mereka jauh dari jalan utama, jauh dari tingkap kedai berkilauan dan kafe fashion. Mereka melintasi garis yang tidak kelihatan yang memisahkan semua bandar besar, sempadan antara yang mempunyai dan yang bertahan. Udara berubah. Ia tidak lagi berbau roti segar dan petrol terbakar. Ia kini berbau lembab yang terperangkap, sampah yang terkumpul dan keputusasaan. Tengku Rodrigo terengah-engah. Jantungnya berdegup kencang di tulang rusuknya seperti burung dalam sangkar. Daniel, tunggu. Jerit Daniel menunjuk ke arah lorong sempit di antara dua bangunan terbiar. Dia masuk ke sana. Saya nampak dia. Tengku Rodrigo berhenti seketika, menyandar tangan di lutut untuk mendapatkan semula nafas. Dia memandang lorong itu. Ia adalah lubang gelap, mulut hitam di dinding bandar. Dinding penuh grafiti tidak dapat dibaca, lopak air hitam di atas lantai, dan gunung kadbot ditumpuk di dinding. Hanya sejam yang lalu, Tengku Rodrigo akan memanggil polis jika dia terpaksa mendekati tempat seperti itu. Dia akan menaikkan kunci keretanya yang berperisai. Dia akan merasa jijik. Sekarang dia merasakan ketakutan yang berbeza, ketakutan hormat. Tetap dekat saya, Daniel, arahnya sambil melonggarkan tali leher sutra yang terasa seperti tali leher. Jangan lepaskan tangan saya. Mereka masuk ke lorong itu. Cahaya matahari hampir tidak menyentuh lantai di sana. Senyap itu padat, hanya dipecahkan oleh bunyi langkah mereka sendiri dan titisan jauh dari mana-mana pipe pecah. Mereka berjalan beberapa meter mengelak kaca pecah dan sampah. Di hujung lorong di mana jalan itu kelihatan berakhir di dinding buta, terdapat struktur sementara. Ia bukan rumah. Ia adalah tempat perlindungan yang dibuat dari serpihan, kepingan zinc berkarat, plastik biru pembinaan dan kotak kayu. Tengku Rodrigo merasakan simpul di perutnya. Arsitektur kemiskinan. Dia mengenalinya. Dia dilahirkan dalam keadaan yang sama. Dia telah menghapuskannya dari ingatannya, menutupinya dengan marmer dan kaca di rumahnya, tetapi tubuhnya mengingatinya. Dia mengingati kesejukan yang meresap melalui celah-celah, bunyi hujan di atas plastik. Keluar! Satu suara kanak-kanak menjerit dari kegelapan struktur itu. Nur Valentina keluar dari antara tirai plastik, memegang kayu sebagai pedang. Dia menggigil dari kepala hingga kaki, tetapi dia berdiri di hadapan pintu tempat perlindungan itu menghalang laluan. Matanya merah kerana menangis, tetapi bersinar dengan kemarahan defensif. Jangan dekat, jeritnya sambil mengayun kayu itu. Saya tak ada apa-apa. Saya dah beritahu awak tak ada wang. Kalau awak dekat, saya akan menjerit. Tengku Rodrigo mengangkat tangannya menunjukkan tapak tangan terbuka. Melihat budak perempuan sekecil itu, begitu rapuh, cuba mempertahankan istana sampahnya terhadap lelaki dewasa, memusnahkannya sepenuhnya. Saya tak nak sakitkan awak, kata Tengku Rodrigo dengan suara serak. Dia melangkah perlahan ke hadapan. Nur Valentina, itu nama awak kan? Nur Valentina, turunkan kayu. Awak menipu, tuduhnya. Awak jahat, awak jatuhkan saya ke lantai. Awak nak curi gelang saya. Berambus. Tidak, potong Daniel, melangkah ke hadapan, melepaskan tangan bapaknya. Kami tak nak culik awak. Tengok. Daniel memasukkan tangan ke dalam poketnya lagi dan mengeluarkan duit shilling perak. Ia berkilauan dalam kegelapan lorong seperti bulan kecil. Saya bawa ia untuk awak, kata budak itu menghulurkan tangan. Untuk susu. Ambil. Nur Valentina menurunkan kayu beberapa sentimeter. Dia memandang duit shilling itu. Kemudian dia memandang Daniel. Kenaifan budak itu adalah bahasa universal yang difahaminya, berbeza dengan kerumitan kejam orang dewasa. Kenapa? Tanya dia dengan curiga. Apa yang awak nak sebagai balasan? Tiada siapa beri percuma. Tengku Rodrigo menelan air liur. Dia merasakan jantungnya akan terkeluar dari mulutnya. Dia terpaksa bertanya soalan itu. Soalan yang membawanya berlari ke neraka ini. Gelang itu. Saya mula, Tengku Rodrigo, dan melihat Nur Valentina kembali tegang. Saya tak nak ia, saya bersumpah. Saya cuma nak tahu siapa yang ajar awak buat simpul itu. Simpul infinity. Nur Valentina berkerut dahi keliru. Dia menurunkan kayu sepenuhnya, tetapi tidak bergerak dari pintu masuk.
Tiada siapa ajar saya, katanya perlahan. Nenek saya yang buat. Dia yang buatnya. Katanya ia untuk mengikat nasib, tetapi suaranya pecah dan dia memandang ke dalam pondok plastik. Tetapi saya rasa nasib kita sudah putus. Dia sangat sakit. Dunia Tengku Rodrigo condong pada paksinya. Nenek saya yang buat. Nenek awak? Tanya Tengku Rodrigo, merasakan kakinya gagal lagi. Dia melangkah lebih dekat, hampir tidak sengaja, ke tirai plastik. Dia ada di dalam, ya, tetapi dia tak boleh terima tetamu, kata Nur Valentina sambil kembali menghalang laluan, walaupun dengan keyakinan yang kurang. Dia tidur. Dia demam teruk, itu sebab saya mau susu. Katanya dia dahaga, tetapi air rasa tak sedap. Tengku Rodrigo tidak minta izin. Kali ini dia tak boleh. Kekuatan yang mendorongnya lebih besar daripada mana-mana peraturan sosial atau kesopanan. Saya perlu lihat dia, katanya. Dan ia bukan arahan, ia adalah rayuan. Ayah, amaran Daniel, takut dengan keamatan dalam suara bapaknya. Tengku Rodrigo maju. Nur Valentina cuba menahannya, tetapi dia menolaknya dengan kelembutan yang berbeza dengan keganasannya sebelum ini di pasar raya. Saya cuma nak tengok, saya janji. Tengku Rodrigo menolak plastik biru yang berfungsi sebagai pintu, bau penyakit, peluh tengik dan ubat murah memukulnya. Dia masuk ke dalam kegelapan. Matanya mengambil masa beberapa saat untuk menyesuaikan diri dengan kegelapan. Bahagian dalamannya menyesakkan. Terdapat tilam lama tergeletak di atas palet kayu untuk mengelakkan kelembapan lantai, dan di atas tilam, di bawah selimut kelabu yang penuh tampalan, terdapat satu bonggol kecil, batuk kering, dan dalam menggoncang bonggol itu. Tengku Rodrigo mendekat merasakan dia berjalan di atas kaca. Dia berlutut di sebelah tilam, tanpa peduli lumpur itu mencemarkan seluar rekaannya. Wanita di atas tilam bergerak. Dia mempunyai rambut yang sepenuhnya putih, jarang dan kusut. Kulitnya seperti kertas parut, melekat pada tulang. Dia dihabiskan oleh kehidupan, oleh kelaparan, oleh tahun-tahun. Tetapi kemudian dia membuka matanya. Ia bukan mata yang tewas. Ia adalah mata berwarna madu yang pekat, dikelilingi oleh 1000 kedutan, tetapi dengan kilauan kejernihan yang mencabar kematian. Dia memandang lelaki berkot yang menceroboh kediamannya yang daif. Dia berkelip perlahan, keliru oleh demam. Tengku Rodrigo terasa udara terlepas dari paru-parunya. 30 tahun telah berlalu, rambutnya putih, kulitnya berparut, giginya tiada, tetapi pandangan itu, pandangan yang telah menghiburnya apabila bapaknya sendiri memukulnya dalam keadaan mabuk. Pandangan yang telah memberinya semangkuk sup panas apabila di rumahnya tiada apa-apa. Makcik teh, bisik Tengku Rodrigo dengan suara budak 7 tahun. Wanita tua itu berkerut dahi cuba fokus. Tangannya yang kurus keluar dari bawah selimut dan meraba udara. Siapa? Suaranya seperti desisan kasar. Saya tak ada duit, Tuan. Tinggalkan kami. Tidak, teh. Tengok saya. Tengku Rodrigo menanggalkan cermin mata hitam yang masih dipakainya di kepala, seolah-olah itu juga boleh menghilangkan tahun-tahun sinismenya. Ini saya. Saya Rodri, anak Carmen, budak basikal merah. Tangan wanita tua itu berhenti di udara. Matanya terbuka sedikit lagi, terpaku pada wajah Tengku Rodrigo, mencari di bawah janggut yang terawat rapi, di bawah kulit yang lembab, di bawah ekspresi ahli perniagaan, mencari budak yang pernah diberinya makan. Rodri, bisiknya dan setitik air mata mengalir dari matanya yang letih, yang berjanji akan kembali. Kalimat itu jatuh ke Tengku Rodrigo seperti bertangentan batu, yang berjanji akan kembali. Ingatan itu memukulnya dengan kekuatan tsunami pada hari dia pergi. Diambil oleh keluarga kaya yang jauh selepas kematian ibunya, dia berumur 10 tahun. Dia naik ke dalam kereta hitam sambil menangis dan menjerit kepada jirannya, satu-satunya yang menjaganya, "Saya akan kembali, Makcik teh. Saya akan jadi kaya, dan saya akan datang menjemput awak supaya awak tak perlu jual gelang lagi. Saya janji." 30 tahun telah berlalu dan dia tidak pernah kembali. Sehingga hari ini takdir mengheretnya dari telinga ke lorong ini. Ya, Tengku Rodrigo menunduk, dan air mata yang ditahannya selama beberapa dekad mula mengalir ke tangannya, membasahi lantai tanah. Ini saya, dan saya terlambat. Ya Tuhan, saya terlambat. Beban janji yang rosak. Tangisan lelaki berkuasa adalah bunyi yang alam semula jadi tidak jangkakan. Ia adalah guttural, kekok, seperti bunyi bangunan yang runtuh dari asasnya. Tengku Rodrigo, jerung keuangan, lelaki yang tidak berkelip ketika memecat ratusan pekerja untuk mengimbangi imbangan, hancur di atas lantai tanah padat. Tangannya memegang selimut lusuh Makcik teh, seolah-olah ia adalah jubah suci.
Maafkan saya, Makcik, ulang Tengku Rodrigo dengan wajah tenggelam ke dalam tilam. Bau lembab dan penyakit memenuhi hidungnya, tetapi ia adalah bau zaman kanak-kanaknya, bau kebenaran yang dia cuba basuh dengan minyak wangi Perancis. Makcik Teh, dengan usaha yang hebat, mengangkat tangannya yang gemetar. Jari-jarinya, cacat oleh artritis bertahun-tahun dan kerja keras, mencari rambut Tengku Rodrigo. Dia mengelusnya dengan kelembutan yang sama seperti 30 tahun lalu. Ketika dia datang menangis kerana kanak-kanak lain mengejek kasutnya yang rosak. "Sudah, anakku, sudah," bisiknya dengan senyuman lemah yang menunjukkan gigi pucat. "Jangan menangis. Air mata tidak menghilangkan lapar atau menyembuhkan demam. Ia hanya membersihkan mata untuk melihat dengan lebih baik." Tengku Rodrigo mengangkat kepalanya. Mata birunya merah, bengkak. "Saya lupa awak, Teh." Itu kebenarannya, dia mengaku, dan kata-kata itu membakar tekaknya seperti asid. Tidak ada alasan tentang kerja, atau tentang keluarga angkat, atau tentang kekurangan masa. Ia adalah pengakuan telanjang. "Saya tersesat dalam wang. Saya fikir jika saya tidak melihat ke belakang, masa lalu akan hilang. Tetapi awak ada di sini menunggu saya. Saya tak tunggu awak untuk selamatkan saya, Rodri," katanya. Dan batuk kering menggoncang tubuhnya yang rapuh, membuat dadanya berbunyi seperti beg batu. "Saya tunggu sebab saya nak tengok awak jadi lelaki apa. Saya nak tahu sama ada hati baik awak masih berdegup di bawah pakaian mahal." Nur Valentina mengamati adegan itu dari pintu masuk dengan kayu di tangan, tetapi diturunkan. Matanya melompat dari wanita tua itu ke lelaki kaya itu. Keliru. Dia tidak faham bagaimana raksasa yang menghinanya di pasar raya kini menangis di kaki neneknya seperti budak yang dimarahi. "Nenek," kata Nur Valentina melangkah perlahan ke arah tilam. "Awak kenal dia? Dia ke yang awak ceritakan dalam cerita? Budak basikal." Makcik Teh menoleh perlahan ke arah cucunya. Cinta di matanya begitu kuat sehingga menerangi kegelapan pondok. "Ya sayangku, dialah yang saya beritahu awak suatu hari nanti akan datang. Walaupun dia lambat sedikit," kata Teh cuba menambah sentuhan humor, tetapi berakhir dengan senyuman kesakitan. Tengku Rodrigo memandang Nur Valentina. Kini dia benar-benar melihatnya. Dia tidak lagi melihat seorang gelandangan. Dia melihat ciri-ciri Teh padanya. Dia melihat dagu yang sama mencabar, marwah yang sama dalam kemiskinan. "Dia ialah," mula bertanya Tengku Rodrigo. "Anak perempuan Lucia saya," jawab Teh. Dan bayangan kesedihan tak terhingga melintas wajahnya. "Lucia meninggal 2 tahun lalu, radang paru-paru yang tidak dirawat. Kami tak ada wang untuk dokter. Dia pergi dalam pelukan saya, sama seperti saya pergi sekarang." Wahyu itu memukul Tengku Rodrigo seperti pukulan fisikal. Lucia, dia mengingati Lucia. Dia adalah anak perempuan kecil Teh yang bermain sorok-sorok dengannya. Dia telah meninggal kerana kekurangan wang, kerana kekurangan bantuan yang dia janjikan. Rasa bersalah bertukar menjadi sesuatu yang lebih berat, sesuatu yang tidak dapat ditanggung. Jika dia kembali 5 atau 10 tahun lalu, Lucia akan hidup. Nur Valentina tidak akan menjadi anak yatim. Tidak. Keluh Tengku Rodrigo menutup matanya dengan kuat. "Ya Tuhan, apa yang telah saya lakukan? Jangan salahkan diri awak atas apa yang awak tak buat, Rodri," kata Teh, menggenggam tangannya dengan kekuatan yang mengejutkan. "Urusi apa yang awak boleh buat sekarang. Saya dah nak keluar. Tiket saya dah dicop." Tetapi dia menunjuk Nur Valentina dengan jari yang gemetar. "Dia tinggal seorang. Dia tak ada sesiapa. Pemilik bilik akan halau kami esok kalau kami tak bayar. Dia akan dibawa ke rumah anak yatim kerajaan atau lebih teruk, ke jalanan." Wanita tua itu menancapkan mata madunya ke mata Tengku Rodrigo. "Pandang saya, Rodri. Saya tak nak wang awak untuk diri saya. Saya tak nak hospital atau ubat yang hanya memanjangkan penderitaan. Saya nak satu janji. Tetapi kali ini janji lelaki, janji yang tak akan rosak oleh masa." Tengku Rodrigo mengangguk cepat, mengambil tangan Teh di tangannya. "Apa sahaja, minta apa sahaja. Saya beri awak seluruh kekayaan saya. Saya beri awak rumah saya." "Saya tak nak rumah awak," bisik Teh dengan suara yang semakin pudar seperti lilin yang kehabisan. "Saya nak awak menjaganya, supaya awak tak biarkan dunia memakannya, supaya awak memberinya peluang yang awak dapat." "Sumpah saya." "Saya bersumpah," kata Tengku Rodrigo dengan suara tegas dan khidmat. "Demi hidup saya, Teh, saya bersumpah. Dia tak akan lapar lagi, dia tak akan sejuk lagi, dia akan jadi seperti darah daging saya." Daniel, yang tetap diam di sebelah pintu plastik, mendekat perlahan. Dia berlutut di sebelah bapanya, tidak berkata apa-apa,
tetapi meletakkan tangannya yang kecil di bahu Tengku Rodrigo. Ia adalah isyarat sokongan, pengesahan. Bapaknya, buat pertama kali, adalah wira sebenar di matanya. "Nenek, saya takut," jerit Nur Valentina melepaskan kayu dan berlari memeluk wanita tua itu. Dia menyusup ke dada kurus Teh, mencari perlindungan di mana hanya ada tulang dan kulit. "Jangan pergi. Jangan tinggalkan saya dengannya. Saya tak kenal dia." "Sayangku." Teh mengelus rambut kotor Nur Valentina. "Dia baik. Dia cuma sedikit tersesat, tetapi dia dah jumpa jalan." Tiba-tiba, tubuh makcik Teh menjadi kaku. Matanya terbuka luas, memandang ke satu titik tetap di siling zinc berkarat. Satu muntah ganas menggoncangnya. "Nenek!" jerit Nur Valentina. Makcik Teh mula batuk, tetapi ia bukan batuk biasa. Ia adalah bunyi lembab yang menyayat hati. Darah gelap mengalir dari bibirnya mencemarkan bantal kelabu. Pernafasannya menjadi desisan sengsara, cepat dan cetek. Dari kata-kata kepada perbuatan. Panik meletus di bilik kecil seperti bom tangan. Teh, bernafas." Jerit Tengku Rodrigo bangkit tiba-tiba. Dia memegangnya di bahunya coba memudahkan pernafasannya. Tetapi wanita tua itu tersedak cecairnya sendiri. "Ayah, buat sesuatu," jerit Daniel ketakutan. "Air, bawa air," arah Tengku Rodrigo kepada Nur Valentina, walaupun dia tahu air tidak akan berguna. Nur Valentina berlari ke botol plastik separuh kosong di sudut, tetapi tangannya begitu gemetar sehingga dia menjatuhkannya. Air tumpah ke lantai tanah mencipta lumpur segera. "Tidak!" tangis budak itu. "Nenek, jangan mati." Tengku Rodrigo mengeluarkan telepon bimbitnya dari poket dalam kotnya. Jarinya tergelincir di skrin sentuh yang dicemari darah Teh. Dia mendial nomor kecemasan dengan putus asa. "Cepat jawab," raungnya ke telepon. Isyarat itu lemah. 1 bar, kadang-kadang tiada. Mereka berada di lubang hitam bandar, tempat di mana gelombang selular pun enggan masuk. Akhirnya, panggilan bersambung. Kecemasan. "Apa awak? Saya perlukan ambulans sekarang," jerit Tengku Rodrigo memintas operator. "Saya ada seorang wanita tua, kegagalan pernafasan teruk. Dia batuk darah. Dia sedang nazak. Nazak sekarang." "Bertenang, Tuan. Beri saya alamat tepat." "Saya tak tahu alamat tepat. Ia adalah..." Perkampungan di belakang Pasar Raya Utara. Masuk melalui lorong kilang terbiar. Di hujung lorong tanah. Terdapat senyap di sebelah talian. Senyap birokrasi. Sejuk. Mematikan. "Tuan, itu kawasan merah," kata operator itu dengan nada monoton. "Ambulans tidak boleh masuk ke sana tanpa pengiring polis. Protokol keselamatan menyatakan bahwa kami perlu menunggu peronda untuk memastikan perimeter sebelum masuk." Tengku Rodrigo merasakan darahnya mendidih di pelipisnya. "Protokol. Dia nazak. Saya Rodrigo Montalvo. Saya ada uang. Saya bayar apa sahaja. Hantar helikopter kalau perlu." "Tuan tak kira siapa awak. Kami tak boleh ambil risiko kepada kaki tangan perubatan. Awak perlu tunggu polis. Anggaran masa ketibaan ialah 40 menit. Dalam 40 menit dia akan mati." Raung Tengku Rodrigo dan membaling telepon ke dinding zinc. Peranti kima 1000 itu hancur dan jatuh ke lantai tidak berguna. Senyap kembali ke bilik, hanya dipecahkan oleh bunyi tenggorokan sengsara Teh. Matanya mula menjadi berkaca. Tangannya, yang masih memegang tangan Nur Valentina, kehilangan kekuatan. Tengku Rodrigo memandang sekeliling. Dia bersendirian. Wangnya tidak berguna, pengaruhnya tidak berguna, namanya tidak berguna. Di dalam bilik 133 meter persegi yang penuh dengan kemiskinan, hanya tangannya dan kehendaknya yang penting. Dia memandang Daniel. Budak itu pucat, tetapi tidak menangis. Dia memandang bapaknya menunggu penyelesaian. "Daniel," kata Tengku Rodrigo dengan suara yang anehnya tenang, ketenangan beku yang mendahului tindakan ekstrem. "Pegang tangan Nur Valentina. Jangan lepaskan." "Ya, ayah." Tengku Rodrigo menanggalkan kot rekaannya dari Itali, membuangnya ke lantai atas lumpur dan darah tanpa memandangnya. Dia menggulung lengan baju kemeja putihnya yang bersih hingga ke siku. Dia membongkok ke arah makcik Teh. "Teh, awak takkan mati di sini," bisiknya di telinganya. "Tak di lubang ini. Saya janji. Awak akan dapat katil bersih. Awak akan dapat udara. Tahan sedikit lagi." Dengan gerakan lancar, Tengku Rodrigo meletakkan lengannya di bawah kaki dan belakang wanita tua itu. Dia ringan, sangat ringan, seperti burung yang diperbuat daripada tulang berongga. Ketika mengangkatnya, kepala Teh jatuh ke belakang, tidak bernyawa. "Jom!" jerit Tengku Rodrigo kepada kanak-kanak itu. Dia keluar dari pondok itu sambil mendukung Teh dalam pelukannya.
Cahaya matahari lorong itu menyilaukannya seketika. Lari ke kereta, arahnya. Adegan itu surrealistik. Seorang lelaki berpakaian perniagaan, dicemari darah dan tanah, berlari melalui lorong kotor dengan seorang wanita tua nazak dalam pelukannya, diikuti oleh dua kanak-kanak, seorang berpakaian sekolah swasta, dan seorang lagi berpakaian lusuh. Kejiranan itu terjaga. Orang keluar dari pondok lain, mendengar jeritan. Lelaki dengan pandangan tajam, wanita dengan kanak-kanak dalam pelukan. Sesetengahnya menghalang laluan, ingin tahu atau mengancam. Di kawasan ini, seorang lelaki berkot biasanya bermakna masalah, pengusiran, polis atau hutang. Seorang lelaki muda dengan tatu di lehernya menghalang laluan Tengku Rodrigo. Kemana awak bawa dia, bos? Apa awak buat pada makcik tua? Tengku Rodrigo tidak berhenti. Dia tidak mengurangkan kelajuan. Dia menancapkan mata birunya ke mata Samseng itu dengan keamatan membunuh. Berambus atau saya bunuh awak, raung Tengku Rodrigo. Ia bukan ancaman kosong, ia adalah suara haiwan yang melindungi kawanannya. Keputusasaan memberikannya aura bahaya yang tidak pernah diberikan oleh Wang. Samseng itu melihat sesuatu di mata Tengku Rodrigo. Dia melihat kegilaan, dia melihat kebenaran, dan dia berganjak. Buka laluan, jerit Samseng itu kepada yang lain. Bawa makcik ke hospital. Laut merah kemiskinan terbuka. Orang ramai berganjak. Tengku Rodrigo berlari. Parunya terbakar. Lengannya yang terbiasa mengangkat beban di gym mula sakit, bukan kerana berat, tetapi kerana ketegangan. Teh terbatuk di dadanya, mencemarkan kemeja putihnya dengan merah terang. Kita dah sampai. Teh, kita dah sampai. Terengah-engah Tengku Rodrigo. Mereka keluar dari lorong ke jalan utama. Matahari memukul asfalt. Kereta Tengku Rodrigo, sedan hitam berperisai, diparkir buruk di tepi jalan dengan lampu kecemasan menyala seperti yang ditinggalkannya. Daniel, buka pintu belakang, jeritnya. Budak itu marah ke hadapan dan menarik handal. Tengku Rodrigo meletakkan teh di tempat duduk kulit berwarna krim dengan kehati-hatian yang luar biasa, tanpa mempedulikan kerosakan pada pelapis berharga ribuan ringgit. Naik cepat. Nur Valentina ragu-ragu. Dia memandang kereta berkilat, kemudian memandang pakaian kotornya. Saya akan kotorkan, gumamnya dikondisikan oleh penolakan bertahun-tahun. Tengku Rodrigo memegang lengannya dan hampir menariknya masuk ke dalam kereta, mendudukannya di sebelah neneknya. Saya tak peduli kereta, masuk, jeritnya sambil menutup pintu. Tengku Rodrigo melompat ke tempat duduk pemandu. Enjin menderam dengan kuasa 400 kuasa kuda. Dia memandang melalui cermin pandang belakang. Teh pucat, matanya tertutup. Nur Valentina menangis senyap, memegang tangan neneknya. Daniel memegang tangan yang lain. Jangan tidur, Teh, kata Tengku Rodrigo, memasukkan gear pertama dan memijak pedal pendikit sepenuhnya. Beritahu dia, Nur Valentina, beritahu dia, jangan biar dia tidur. Kereta itu menjerit tayar, meninggalkan kesan hitam di jalanan, dan melesat ke dalam trafik, mengelak kereta, dan melanggar lampu merah pertama. Tengku Rodrigo memegang stereng sehingga buku jarinya menjadi putih. Dia tidak pergi ke hospital awam terdekat. Dia pergi ke pusat perubatan antarabangsa, hospital paling mahal dan eksklusif di bandar, di mana dia adalah pemegang saham. Awak akan hidup, Makcik Degil. Gumam Tengku Rodrigo dengan air mata mengalir di mukanya, bercampur dengan peluh. Awak akan hidup untuk melihat saya menunaikan janji saya, walaupun saya terpaksa membeli jiwa awak. Sambil memandu seperti pelumba pelarian, mengelak hon dan hinaan pemandu lain, Tengku Rodrigo merasakan tangan kecil menyentuh bahunya dari tempat duduk belakang. Ia adalah Daniel. Ayah, kata budak itu dengan suara gemetar, tetapi penuh dengan kebanggaan. Awak berani. Frasa itu, datang dari anaknya, lebih berharga daripada semua gabungan perniagaan dalam kerjayanya. Tetapi Tengku Rodrigo tidak dapat menikmatinya. Bunyi nafas Teh semakin lemah. Doa, Daniel, arah Tengku Rodrigo dengan suara serak. Doa semua yang awak tahu, sebab kita perlukan keajaiban. Kereta itu semakin laju, menjadi peluru logam hitam. Memotong ketidakpedulian bandar, membawa di dalamnya beban paling berharga yang pernah diangkut oleh Tengku Rodrigo. Satu nyawa yang tiada harga pasaran, tembok kaca. Bahagian dalam sedan mewah itu menjadi kapsul kesedihan pada kelajuan 120 km j. Dunia luar hanyalah kesan kabur lampu dan konkrit yang melintas melalui tingkap yang digelapkan di dalam. Bunyi dominan bukanlah enjin kejuruteraan Jerman, tetapi desisan kasar dan sengsara paru-paru Teh, berjuang untuk satu lagi sedutan udara. Tahan Teh, jangan berani tutup mata.
jerit Tengku Rodrigo melihat melalui cermin pandang belakang setiap 3 saat. Tangannya memegang stereng dengan begitu kuat sehingga kulitnya berderit. Dia melanggar lampu merah lagi, mengelak lori penghantaran yang memberinya hon yang marah sejauh beberapa milimeter. Di tempat duduk belakang, adegan itu menyayat hati. Nur Valentina, kecil dan ketakutan, memegang kepala neneknya di atas pangkuannya. Air matanya jatuh ke wajah wanita tua yang berkerut, bercampur dengan kotoran dan peluh. "Nenek, bangun, tolong," tangis budak perempuan itu mengelus pipi teh yang sejuk. "Tengok, kita naik kereta kuda seperti dalam cerita. Kita pergi ke istana di mana awak akan dirawat." Danial duduk di sebelah, memegang tangan teh. Budak itu terbiasa dengan dunia di mana segala-galanya diselesaikan dengan panggilan atau kad, menghadapi buat pertama kali kerapuhan mutlak kehidupan. "Ayah, tangannya sangat sejuk," kata Danial dengan suara gemetar ketakutan. "Ayah, dia semakin sejuk. Kita dah sampai. Cepat, kita dah sampai," raung Tengku Rodrigo, membelok stereng secara mendadak ke kanan. Kereta itu tergelincir ketika memasuki laluan akses Hospital Sanatorio Metropolitan, sebuah kubu kaca dan keluli yang dikhaskan untuk golongan elit bandar. Di sana tiada barisan menunggu atau kerusi plastik, ada air pancut dan perkhidmatan parkir. Tengku Rodrigo membrek secara mendadak tepat di hadapan pintu berputar utama, mengabaikan zon yang dikhaskan untuk ambulans di sebelah. Bunyi tayar yang berderit membuat 2 pengawal keselamatan dan seorang juru parkir bertali pinggang merah melompat dari tempat mereka. "Tuan, awak tak boleh parkir di sini," jerit juru parkir berlari ke arah kereta dengan riak marah. "Ini pintu masuk eksekutif. Gerakkan kenderaan awak segera atau kami akan panggil tunda." Tengku Rodrigo tidak menunggu. Dia membuka pintu dengan tendangan dan keluar. Penampilannya menakutkan, sut, koma 1000 yang rosak. Kemeja putih basah dengan darah gelap di dada dan lengan, rambut kusut dan mata terbelalak kerana adrenalin. "Saya perlukan pengusung sekarang," raung Tengku Rodrigo berlari ke pintu belakang untuk mengeluarkan teh. Juru parkir mengundur ketakutan oleh darah. "Tuan, apa yang berlaku?" "Berlaku kemalangan," tergagap pekerja itu. Tengku Rodrigo membuka pintu belakang. Bau penyakit dan kemiskinan terlepas dari dalam berhawa dingin kereta itu bertembung dengan udara steril hospital. Dia mengeluarkan teh dalam pelukannya. Wanita tua itu tidak bernyawa. Kepalanya tergantung ke belakang seperti anak patung yang patah. Pakaiannya yang lama dan kotor sangat bertentangan dengan persekitaran mewah itu. Nur Valentina dan Danial turun dari kereta berlari untuk mengejar Tengku Rodrigo. Seorang pengawal keselamatan, seorang lelaki berbadan tegap berseragam taktikal, menghalang laluan ke pintu kaca automatik. "Berhenti di sana," kata pengawal itu, mengangkat satu tangan dan meletakkan yang lain di atas belatinya. "Tuan, awak tak boleh masuk dengan orang itu melalui sini. Ini hospital swasta. Hospital awam terletak 20 blok jauhnya. Saya cadangkan awak." Kemarahan buta menguasai Tengku Rodrigo. Dia tidak ada masa untuk birokrasi klasisme. "Berambus," jerit Tengku Rodrigo tanpa berhenti. "Tuan, berhenti." Pengawal itu cuba menghalangnya secara fizikal, memegang Tengku Rodrigo di bahu. "Peraturan kebersihan dan keselamatan. Wanita itu seorang gelandangan, awak tak boleh." Tengku Rodrigo bertindak balas dengan keganasan primitif. Menggunakan momentum larinya, dia menyondol pengawal itu dengan bahunya menjatuhkannya ke lantai. Lelaki itu jatuh dengan pukulan kering, terkejut. "Jangan ada sesiapa sentuh saya," raung Tengku Rodrigo, mendapatkan semula keseimbangan tanpa melepaskan teh. Pintu kaca terbuka. Tengku Rodrigo menyerbu ke lobi. Kontrasnya brutal. Lobi adalah ruang yang luas, dengan lantai marmar putih, musik klasik lembut dan penghawa dingin berbau lavender. Terdapat orang duduk di kerusi kulit menyemak telefon mereka, wanita dengan barang kemas menunggu keputusan pembedahan plastik. Semua orang membeku. Mereka melihat seorang lelaki masuk dicemari darah, membawa bonggol manusia dibalut dengan kain lusuh, diikuti oleh 2 kanak-kanak menangis dan seorang pengawal keselamatan bangun dari lantai di luar. Senyap dipecahkan oleh bisikan ngeri. "Doktor!" Jeritan Tengku Rodrigo bergema di siling kubah bergema seperti dentuman meriam. "Dia nazak. Tolong saya." Seorang kerani yang tidak bercacat cela di belakang kaunter granit, bangkit pucat, membetulkan cermin matanya. "Tuan, tolong rendahkan suara awak. Awak menakutkan pesakit," katanya cuba mengekalkan ketenangan. "Awak perlu kekecemasan melalui pintu sisi dan isi borang kemasukan dan insurans perubatan." Tengku Rodrigo tiba di kaunter terengah-engah.
Dia meletakkan teh dengan berhati-hati di atas salah satu kerusi menunggu baldu beige, mencemarkannya serta-merta dengan lumpur dan bendalir. Orang di sekeliling menjauh dengan jijik, menutup hidung mereka. "Saya takkan isi borang sialan," kata Tengku Rodrigo membongkok di atas kaunter. Wajahnya beberapa inci dari kerani itu. Mata birunya terbakar. Dia tak bernafas dengan baik. "Saya perlukan ketua pengawal. Sekarang, Tuan. Tanpa insurans perubatan atau deposit awal, kami tak boleh terima orang gelandangan." Desak kerani itu memandang jijik ke arah teh dan kemudian ke arah Nur Valentina yang menggigil di sebelah kerusi. "Ini bukan hospital amal." Nur Valentina mengerdil. Dia mengenali pandangan itu. Ia sama seperti juruang pasar raya. Pandangan yang berkata, "Awak tak bernilai di sini." Tengku Rodrigo memukul kaunter dengan penumbuknya, menyebabkan pen dan komputer melompat. Bunyinya seperti tembakan. "Dengar baik-baik," jerit Tengku Rodrigo, dan suaranya memancarkan kuasa dan ancaman. "Saya Rodrigo Montalvo. Saya pemilik syarikat pembinaan yang membina sayap utara bangunan ini. Saya kenal ketua pengarah. Saya bermain golf dengannya pada hari Ahad. Jika wanita itu tidak berada di unit penjagaan rapi dalam tempoh 60 saat seterusnya, saya bersumpah demi Tuhan saya akan beli hospital ini hanya untuk merobohkannya dengan awak di dalamnya. Awak faham saya?" Kerani itu menelan air liur nama Montalvo. Dia mengenalinya. Dia memandang sut yang rosak, jam di pergelangan tangannya yang lebih berharga daripada gaji 5 tahunnya. Ketakutan bertukar pihak. "Kod biru di lobi," jerit wanita itu ke telepon dengan suara gemetar. "Pasukan trauma lobi, segera. Pesakit VIP." "Bukan VIP," koreksi Tengku Rodrigo, berpaling ke arah teh dan mengambil tangannya yang sejuk. "Dia keluarga saya." Pintu berkembar di belakang terbuka dengan kuat. Sekumpulan doktor dan juru rawat berpakaian biru berlari ke arah mereka, menolak pengusung berteknologi tinggi. Kekacauan teratur perubatan modern menyelubungi pemandangan. "Apa yang kita ada?" tanya dokter utama. Seorang lelaki beruban dengan autoriti. Sambil membantu Tengku Rodrigo memindahkan teh ke pengusung. "Wanita, kira-kira 70 tahun, kekurangan zat yang teruk, batuk darah. Saya rasa ia radang paru-paru lanjutan atau tuberkulosis. Kehilangan kesedaran 3 menit lalu," kata Tengku Rodrigo, terkejut dengan kejelasan laporannya. "Jom oksigen IV arah doktor, bawa dia ke trauma 1. Pengusung mula bergerak pantas. "Nenek," jerit Nur Valentina coba mengejar pengusung. Seorang juru rawat menahannya dengan lembut. "Awak tak boleh masuk sayang. Awak perlu tunggu di sini." Nur Valentina bergelut tetapi dia lemah. Dia melihat pintu berputar menelan satu-satunya orang yang menyayanginya di dunia. Pengusung itu hilang. Tengku Rodrigo berdiri di tengah lobi. Lengan terkulai di sisinya, dicemari darah kering. Nafasnya yang terengah-engah adalah satu-satunya bunyi yang kedengaran. Orang memandangnya, tetapi tiada siapa lagi yang berani berkata apa-apa. Raksasa pasar raya telah bertukar menjadi sesuatu yang tidak dapat mereka fahami. Daniel mendekati Nur Valentina, yang menangis senyap dan meletakkan lengannya di bahu budak perempuan itu. "Ayah saya akan selamatkannya," kata budak itu dengan yakin. Dia sentiasa menang. Tengku Rodrigo berpaling dan memandang kedua-dua kanak-kanak itu. Dia melihat campuran lumpur dan air mata di wajah mereka. Dia merasakan beban 30 tahun egoisme jatuh ke bahunya. Tidak, dia tidak selalu menang. Malah, dia baru sadar bahwa dia telah kalah selama beberapa dekad, benang yang tidak pernah putus. Masa di hospital tidak diukur dalam minit, tetapi dalam denyutan. 2 jam telah berlalu. Tengku Rodrigo tidak bergerak dari ruang menunggu persendirian di mana mereka telah dipindahkan selepas insiden di lobi. Dia tidak mencuci, tidak bertukar pakaian. Dia masih memakai kemeja berdarah, duduk di sofa kulit, siku bersandar pada lututnya dan kepala di tangannya. Daniel dan Nur Valentina duduk di hadapannya. Seorang juru rawat yang baik hati telah membawa jus dan sandwich kepada mereka. Nur Valentina makan dengan kelaparan yang memilukan, melahap setiap cebisan seolah-olah dia takut seseorang akan merampasnya. Daniel, sebaliknya, tidak menyentuh makanannya, hanya memerhati budak perempuan itu, menolak pinggannya sendiri ke arahnya apabila dia selesai dengan pinggannya. Tengku Rodrigo mengangkat pandangannya dan memerhati Nur Valentina. Kini dengan cahaya yang lebih tenang dia dapat melihat butirannya. Dia mempunyai mata yang sama seperti teh muda, gabungan kelembutan dan keluli. "Nur Valentina," kata Tengku Rodrigo. Suaranya kedengaran serak, letih. Budak perempuan itu berhenti dengan sandwich separuh jalan ke mulutnya. Dia menunduk takut, trauma pasar raya masih ada. Baginya,
Lelaki ini masih berbahaya, walaupun dia membawa mereka ke sini. Beritahu saya. Tengku Rodrigo mencari kata-kata. Coba bersikap lembut. Gelang itu. Kenapa nenek awak beri awak? Apa yang dia katakan ketika memakainya? Nur Valentina menelan suapannya dengan sukar. Dia mengelap mulutnya dengan belakang tangannya yang kotor. Dia beri saya masa ibu meninggal, katanya perlahan. Katanya supaya saya tak rasa keseorangan. Nur Valentina memasukkan tangan ke poketnya. Gaun yang dipakainya mempunyai poket besar dan ditampal, dan dia mengeluarkan gelang benang merah yang Tengku Rodrigo cuba rampas daripadanya di pasar raya. Dia memegangnya di tapak tangannya seperti persembahan suci. Dia ceritakan satu cerita, sambung budak perempuan itu memandang anyaman. Katanya dahulu kala ada seorang budak lelaki yang tinggal di sebelah rumahnya. Seorang budak lelaki yang selalu sedih sebab ibu bapanya tak sayang dia. Katanya dia buat gelang yang sama macam ni untuk mengikat dia pada kehidupan, sebab budak tu nak pergi, nak lenyap. Tengku Rodrigo terasa gegaran yang meremangkan tulang belakangnya. Dia teringat malam itu. Dia berumur 8 tahun. Dia duduk di atas turap di bawah hujan, bertekad untuk melarikan diri dari rumah, berlari sehingga kakinya gagal dan mati kesejukan. Teh menemuinya, membawanya ke rumahnya, memberinya teh kayu manis dan menganyam gelang itu untuknya. Selagi awak pakai ini, awak terikat dengan saya, Rodri, dan saya tak akan lepaskan awak, jadi awak tak boleh pergi. Dia beritahu saya, suara Nur Valentina bergetar, bahawa budak lelaki itu pergi suatu hari nanti dengan kereta hitam besar, bahawa dia dibawa pergi untuk menjadi putera, tetapi dia tahu bahawa dia akan kembali. Itulah sebabnya dia menganyam. Menganyam? Tanya Tengku Rodrigo keliru. Dia buat lagi banyak gelang? Ya, banyak setiap malam, angguk Nur Valentina. Apabila kami tak ada makanan, dia jual segala-galanya. Dia jual cincin kahwinnya, dia jual TV lama, dia jual katilnya, tetapi dia tak pernah jual gelang merah, dia simpan dalam kotak kasut. Katanya, ini untuk apabila Rodri kembali, supaya dia tahu saya menunggunya. Tengku Rodrigo menutup mulutnya dengan tangan untuk menahan tangisan. Tak mungkin. Tetapi Nur Valentina merendahkan suaranya dengan malu. Minggu lepas, apabila dia jadi sangat teruk dan kami tak ada wang untuk air, dia keluarkan kotak itu. Dia banyak menangis dan pergi ke pasar dan menjual semuanya, kecuali yang ini, yang milik saya. Dia menjualnya? Tanya Tengku Rodrigo dengan simpul di tekaknya. Ya, dia beli ubat sebab saya batuk teruk. Dia sembuhkan saya, tetapi dia tak ada apa-apa. Nur Valentina mengangkat matanya yang berlinangan air mata ke arah Tengku Rodrigo. Dia jual kenangan awak untuk selamatkan saya. Dia sayang awak sangat, Tuan, lebih daripada sesiapa pun. Dia selalu kata, Rodri baik, Rodri akan datang. Beban wahyu itu menghancurkan Tengku Rodrigo. Teh bukan sahaja menyelamatkannya pada masa lalu, dia mengorbankan simbol harapannya, hubungannya dengan emosi dengannya untuk menyelamatkan cucunya. Dia telah melepaskan khazanahnya untuk memberi kehidupan. Dan sementara itu, dia membeli jam tangan, kapal layar dan menghina orang seperti dia di pasar raya. Skala kemiskinan moralnya sendiri menjadi jelas. Dia adalah orang miskin. Dia adalah gelandangan rohani. Wanita yang nazak di katil hospital tanpa 1 sen itu adalah jutawan sebenar. Maafkan saya, Tuhan, bisik Tengku Rodrigo menutup matanya. Daniel bangkit dan berjalan ke arah bapaknya. Ayah, kata budak itu, awak salah sebab dia sakit kan? Soalan itu langsung, brutal, tanpa penapisan. Tengku Rodrigo membuka matanya dan memandang anaknya. Dia boleh berbohong. Dia boleh berkata tidak, bahawa hidup memang begitu, bahawa kemiskinan adalah kompleks. Tetapi dia memandang mata Daniel dan tahu bahawa ini adalah detik muktamad keibapapaannya. Ya anakku, kata Tengku Rodrigo dengan suara tegas, tetapi pecah. Saya bersalah sebab saya boleh kembali bertahun-tahun lalu. Sebab saya ada semua wang ini dan saya biarkan orang yang menyelamatkan hidup saya hidup dalam sampah. Saya bersalah sebab buta. Daniel mengangguk memproses maklumat itu dengan keseriusan orang dewasa. Kalau begitu awak kena perbetulkannya, kata budak itu. Bukan dengan wang sahaja, awak kena perbetulkannya betul-betul. Saya akan lakukannya, Daniel, saya bersumpah. Pada saat itu, pintu ruang menunggu terbuka. Doktor beruban masuk. Wajahnya serius, tidak dapat difahami. Dia menanggalkan topeng pembedahan dan mengeluh. Tengku Rodrigo bangkit berdiri dengan satu lompatan. Jantungnya berdegup di tekaknya. Nur Valentina juga bangkit, memegang kaki seluar Tengku Rodrigo secara naluri. Doktor, kata Tengku Rodrigo takut akan yang terburuk. Bagaimana dia? Beritahu saya kebenarannya.
Dokter itu memandang Tengku Rodrigo, kemudian kanak-kanak itu. Encik Montalvo. Pesakit tiba dalam keadaan kritikal, radang paru-paru bilateral, dehidrasi teruk dan anemia yang membimbangkan. Jantungnya sangat lemah. Ia telah mengalami terlalu banyak kerosakan untuk wanita seusianya. Jangan beri saya diagnosis, potong Tengku Rodrigo putus asa. Beritahu saya sama ada dia akan hidup. Dokter itu berhenti mengukur kata-katanya. Kami telah menstabilkannya. Dia dalam koma yang diinduksi supaya badannya berehat, tetapi 12 jam seterusnya adalah penting. Jika dia melepasi malam, ada harapan. Tetapi saya perlu jujur. Keinginannya untuk hidup nampaknya telah habis. Secara klinikal, kami telah melakukan segala-galanya. Sekarang ia bergantung kepadanya, dan sama ada dia mempunyai sebab untuk kekal di dunia ini. Tengku Rodrigo terasa lututnya bergoyang, tetapi dia berdiri teguh. Dia ada sebab, kata Tengku Rodrigo memandang Nur Valentina dan kemudian menumbuk penumbuknya. Dia ada dua, dan saya akan pastikan dia mengingatinya. Tengku Rodrigo berpaling ke arah dokter. Saya nak masuk sekarang. Tuan, dia di ICU? Ia adalah terhad? Saya tak peduli. Saya akan masuk. Saya perlu bercakap dengannya. Saya perlu memberitahunya bahwa saya menunaikan janji saya. Dia perlu mendengar suara saya untuk tahu bahwa ia tidak sia-sia menunggunya selama 30 tahun. Dokter itu melihat ketegasan di mata Tengku Rodrigo. Ia bukan kesombongan Wang. Kali ini ia adalah keputusasaan cinta. Baiklah, 5 menit, awak sahaja. Tengku Rodrigo memandang Daniel. Jaga Nur Valentina, jangan lepaskan dia. Tak pernah, balas Daniel memegang tangan budak perempuan itu. Tengku Rodrigo berjalan ke arah pintu berkembar. Dia akan melancarkan pertempuran paling penting dalam hidupnya. Bukan di bilik mesyuarat, tetapi di sebelah katil hospital, cuba memujuk seorang wanita tua nazak bahwa kehidupan, walaupun semua kesakitan yang telah dia sebabkan, masih berbaloi. Bilik bisikan, bunyi di dalam unit penjagaan rapi bukanlah bunyi manusia. Ia adalah simfoni digital, sejuk dan berirama. Bip, bip, bip. Setiap bip adalah peringatan bahwa nyawa Mak Cik Teh bergantung pada benang setipis benang yang dia gunakan untuk menganyam gelangnya. Tengku Rodrigo masuk ke dalam bilik kaca. Udara di dalamnya steril, sejuk, tanpa bau. Satu kontras ganas dengan kehangatan manusia dan bau tanah basah dari lorong tempat dia membawanya keluar beberapa jam lalu. Dia mendekati katil. Mak Cik Teh kelihatan lebih kecil di antara cadar putih hospital. Dia disambungkan kepada tiub dan kabel yang memantau setiap denyutan jantungnya yang letih. Alat pernafasan buatan menutupi mulut dan hidungnya, mengembangkan dadanya dengan irama mekanikal yang dia tidak lagi dapat tahan sendiri. Tengku Rodrigo menyeret kerusi logam dan duduk dengan berat. Dia tidak peduli bahwa kotnya yang sebelum ini tidak bercacat celah kaku kerana darah kering dan lumpur. Dia membongkok ke arahnya dengan takut untuk menyentuhnya, takut untuk memecahkannya. Teh, bisiknya. Suaranya kedengaran pelik dalam senyap klinikal. Ini saya. Ini orang tak bersyukur. Tiada jawaban. Hanya bip monitor. Tengku Rodrigo menghulurkan tangan dan mengambil tangannya. Ia sejuk, penuh dengan kesan umur dan parut lama. Parut daripada luka bakar dapur, luka dari kertas, dari jarum jahit. Ia adalah tangan seorang wanita yang telah berjuang setiap hari dalam hidupnya untuk memberi makan orang lain. Saya berbohong di luar, sambung Tengku Rodrigo bercakap dengan keperluan seseorang yang mengaku sebelum pelaksanaan. Saya tak lupa awak kerana kerja. Saya tak lupa sebab sibuk. Tengku Rodrigo menggoncang tangan yang tidak bernyawa, menancapkan pandangannya pada kelopak mata tertutup wanita tua itu, menunggu untuk melihatnya bergetar. Saya lupa awak sebab saya malu, dia mengaku, dan kata-kata itu keluar seperti kaca pecah dari kerongkongnya. Apabila saya diambil, apabila saya masuk ke dunia sekolah swasta dan rumah dengan kolam renang, saya mahu memadamkan segala-galanya yang saya pernah jadi. Saya benci mengingati kelaparan. Saya benci mengingati kesejukan. Dan awak adalah ingatan hidup kemiskinan saya. Jadi saya menguburkan awak dalam ingatan saya untuk merasa seperti seorang putra. Air mata kembali mengalir, panas dan senyap. Saya pengecut, Teh. Saya fikir Wang membersihkan saya. Saya fikir jika saya pakai kot mahal, tiada siapa akan nampak budak kotor dari lorong itu. Tetapi hari ini anak saya, budak 7 tahun, lebih mulia daripada saya sepanjang hidup saya. Dia nampak awak. Saya cuma nampak halangan. Tengku Rodrigo menyandarkan dahinya di tepi katil, menangis tanpa kawalan. Jangan mati, tolong. Jangan tinggalkan saya dengan hutang ini.
Jangan tinggalkan saya sebagai penjahat dalam cerita awak. Bangun dan jerit pada saya, bangun dan pukul saya. Tetapi jangan pergi dalam senyap. Saya perlu awak nampak bahwa saya boleh berubah. Saya perlu awak nampak bahwa Rodri masih ada di bawah semua sampah yang saya pakai ini. Tiba-tiba, perubahan dalam irama monitor membuat Tengku Rodrigo mengangkat kepalanya dengan kuat. Bip itu sedikit laju. Tengku Rodrigo memandang wajah Teh. Dia tidak membuka matanya, tidak ada gerakan film, tetapi di tangan yang dia pegang, dia merasakan sesuatu, tekanan ringan, hampir tidak ketara, seperti kepakan rama-rama yang nazak. Ia bukan genggaman kuat, ia hanya kekejangan, mungkin refleks saraf, atau mungkin ia hanya dia memberitahunya bahwa dia mendengar. Teh, tanya dia dengan jantung berdebar. Tekanan itu tidak berulang. Kadar jantung kembali kepada irama perlahan dan berbahayanya, tetapi bagi Tengku Rodrigo ia sudah cukup. Ia adalah percikan dalam kegelapan. Saya janji satu perkara, Makcik Tua, kata Tengku Rodrigo, mengelap air matanya dengan marah, mengubah kesakitan menjadi ketegasan keluli. Nur Valentina tidak akan menjadi statistik. Dia tidak akan menjadi budak miskin. Mulai hari ini, budak perempuan itu suci bagi saya. Jika saya terpaksa membakar syarikat saya untuk memberinya masa depan, saya akan membakarnya. Jika saya terpaksa berlutut di hadapan seluruh dunia, saya akan berlutut. Tetapi dia akan mendapat kehidupan yang awak impikan untuk saya. Dan kali ini saya takkan gagal. Tengku Rodrigo bangkit berdiri. Dia bukan lagi lelaki yang masuk. Sesuatu telah pecah di dalam dirinya. Tetapi ia adalah keretakan yang perlu, seperti apabila tulang yang salah sembuh pecah supaya ia sembuh dengan betul. Dia mencium dahi, Teh yang sejuk dan berpaling. Dia mempunyai misi, dan dia mempunyai musuh yang perlu dihadapi. Tetapi kali ini musuh bukan kemiskinan atau kelaparan. Musuh adalah kehidupan sebelumnya, harga penebusan. Semasa keluar dari ICU, lorong itu gelap. Hanya lampu kecemasan dan cahaya mesin layan diri menerangi ruang menunggu. Di sana mereka berada. Daniel tertidur di sofa kulit sintetik dengan kepala bersandar di pangkuan Nur Valentina. Dan Nur Valentina, dia tidak tidur. Dia duduk tegak, kaku, mata terbuka luas. Menjaga tidur budak kaya itu seperti seorang askar. Dia mengelus rambut Daniel dengan kelembutan naluri, menyenandungkan melodi yang tidak dapat didengar, yang sama seperti yang pasti Teh menyanyikan untuknya. Image itu memukul Tengku Rodrigo. Dua dunia yang sepatutnya bermusuhan, disatukan oleh kepolosan, budak lelaki yang mempunyai segalanya, dan budak perempuan yang tidak mempunyai apa-apa, tidur bersama di bawah cahaya neon. Tiada prasangka di sana, tiada kelas sosial, hanya dua budak takut mencari kehangatan. Tengku Rodrigo mendekat perlahan. Bunyi kasut kulitnya bergema di lorong, dan Nur Valentina segera mengangkat pandangan. Takut, melindungi Daniel dengan lengannya. Bertenang, kata Tengku Rodrigo mengangkat tangannya. Ini saya. Nur Valentina mengendurkan bahunya, tetapi tidak mengalihkan pandangan dari mata Tengku Rodrigo. Dia mencari jawaban. Dia, tanya budak perempuan itu dengan suara nipis, takut untuk menyelesaikan ayat itu. Dia sedang berjuang, balas Tengku Rodrigo, duduk di atas lantai di hadapan mereka untuk berada di paras mata mereka. Dia tidak mahu memandangnya dari atas lagi. Nenek awak adalah wanita paling kuat yang pernah saya kenal. Dia sedang berehat. Nur Valentina mengangguk menelan simpul di tekaknya. Adakah mereka akan halau kami? Tanya dia tiba-tiba. Apa? Tengku Rodrigo berkerut dahi. Dari hospital, jelas Nur Valentina memandang sekeliling. Juru rawat memandang kami dengan buruk. Kata mereka kami berbau jalanan dan pakaian saya kotor. Kami selalu dihalau dari tempat-tempat cantik. Kenaifan brutal soalan itu menyakitkan Tengku Rodrigo lebih daripada pukulan. Tiada siapa akan halau awak, katanya dengan tegas. Ini hospital saya. Baiklah, sebahagian daripadanya, dan awak adalah tetamu kehormat saya. Jika sesiapa memandang awak buruk, beritahu saya. Pada saat itu, senyap lorong itu dipecahkan oleh bunyi yang tajam. Telepon Tengku Rodrigo, yang terselamat di poket dalamnya, kaki tangannya telah mengambilnya dari lantai pondok dan memberikannya yang rosak, tetapi berfungsi, mula bergetar dan berbunyi. Tengku Rodrigo mengeluarkannya. Skrin itu retak, tetapi jelas membaca nama. Marcos, rakan kongsi kanan. Ia adalah panggilan yang telah dia takuti dan harapkan. Mesyuarat penggabungan, perniagaan 5 NNN, 50 juta yang perlu diselesaikan petang itu. Sebab mengapa dia begitu tergesa-gesa di pasar raya? Tengku Rodrigo memandang telepon, kemudian memandang Nur Valentina dengan kasutnya yang rosak dan matanya penuh ketakutan. Dia memandang Daniel tidur dengan yakin. Saya jawab, Rodrigo, awak kat mana?
Suara Marcos menjerit di sebelah talian, histeria. Pelabur Jepun dah tunggu 2 jam. Mereka marah. Mereka akan pergi. Beritahu saya awak dalam perjalanan. Tengku Rodrigo mendengar jeritan. 5 jam lalu. Panggilan itu akan membuatnya berpeluh dingin. Dia akan mencipta pembohongan. Dia akan berlari. Dia akan membunuh untuk sampai ke bilik mesyuarat itu. Sekarang suara Marcos kedengaran lucu, jauh, seperti dengungan lalat yang mengganggu. Saya takkan pergi, Marcos, kata Tengku Rodrigo dengan ketenangan yang membekukan darah rakan kongsinya. Apa? Awak dah gila? Ini penggabungan, ini kerjaya awak. Kalau awak tak muncul dalam 20 menit, mereka akan saman awak sebab mungkir janji. Mereka akan hancurkan awak. Rodrigo, awak akan hilang berjuta-juta. Tengku Rodrigo memandang tangannya yang dicemari darah kering. Darah teh. Dengar baik-baik, Marcos, kata Tengku Rodrigo merendahkan suara supaya tidak mengejutkan Daniel, tetapi dengan nada yang memotong seperti bisturi. Biarkan mereka pergi. Biarkan mereka ambil wang mereka. Biarkan mereka ambil kontrak. Saya tak peduli. Tetapi apa yang berlaku pada awak? Awak mabuk? Tidak. Saya sedar buat pertama kali dalam beberapa tahun. Saya sedar. Tengku Rodrigo bangkit berdiri dan berjalan beberapa langkah dari kanak-kanak itu ke tingkap yang menghadap ke bandar yang diterangi. Batalkan mesyuarat, batalkan makan malam gala, dan beritahu peguam supaya sediakan dokumen untuk melikuidasi bahagian saya dalam anak syarikat selatan. Rodrigo, ini bunuh diri profesional. Tidak, Marcos. Ini adalah penyelamat. Saya sibuk menyelamatkan sesuatu yang tiada harga. Jangan telepon saya lagi hari ini. Tengku Rodrigo menutup telepon dan kemudian melakukan sesuatu yang muktamad. Dia mematikan telepon. Dia memandang peranti hitam di tangannya. Ia adalah belenggu, hubungannya dengan dunia kesombongan. Dia kembali kepada kanak-kanak itu. Daniel mula terjaga menggosok matanya. Ayah, tanya budak itu mengantuk. Kita dah menang. Tengku Rodrigo tersenyum. Senyuman sedih, tetapi tulus. Yang pertama dalam masa yang lama. Belum lagi juara, tetapi kita dah berhenti kalah. Dia berlutut di hadapan Nur Valentina. Budak perempuan itu memandangnya dengan rasa ingin tahu. Dia telah mendengar perbualan itu, walaupun dia tidak faham penggabungan atau saham. Dia faham nada. Dia faham bahawa lelaki ini baru sahaja berkata tidak kepada sesuatu yang penting kerana berada di sana. Nur Valentina, kata Tengku Rodrigo, memandangnya di mata. Saya tahu awak takut. Saya tahu saya orang asing yang melayan awak dengan buruk dan saya akan menghabiskan sisa hidup saya meminta maaf untuk itu, tetapi saya perlu awak tahu sesuatu. Tengku Rodrigo menunjuk ke arah pintu ICU. Nenek awak akan baik-baik saja. Doktor adalah ahli sihir, tetapi apabila dia bangun, dia tidak akan kembali ke lorong itu lagi. Nur Valentina berkerut dahi. Keliru, tetapi kami tak ada rumah. Tuan rumah kata, kalau kami tak bayar hari ini, ia tak penting lagi tuan rumah. Tuan rumah sudah tidak penting, potong Tengku Rodrigo. Dengar, awak ada keluarga, mungkin bukan darah, tetapi darah kadang-kadang tidak penting. Nenek awak adalah seperti ibu kepada saya. Itu menjadikan awak. Tengku Rodrigo mencari perkataan yang betul dan menemuinya di hati anaknya. Itu menjadikan kita keluarga. Tengku Rodrigo mengeluarkan dompetnya, bukan mengeluarkan wang. Dia mengeluarkan kad nama pribadi putih dan ringkas. Dia membalikkannya dan menulis dengan pen yang dipinjam dari juru rawat nomor telepon rumah. Saya takkan beri awak wang untuk awak pergi, katanya. Saya akan beri awak rumah untuk awak dan teh. Daniel dah siapkan bilik tetamu. Katanya dia perlukan seseorang untuk mengajar dia bola sepak betul, sebab saya teruk. Nur Valentina memandang kad itu, kemudian ke Tengku Rodrigo. Matanya berlinangan air mata, tiada siapa yang menawarinya rumah. Dia telah ditawarkan shilling, lebihan, pakaian lama, tetapi tidak pernah tempat untuk tinggal. Betul ke? Tanya dia dengan suara serak. Atau seperti cerita Putera yang pergi. Putera itu bodoh, kata Tengku Rodrigo dengan kuat. Tetapi lelaki yang ada di sini takkan pergi. Saya beri awak janji kehormatan saya, dan kali ini saya akan segelnya dengan ini. Tengku Rodrigo menghulurkan tangannya, bukan untuk memberi, tetapi untuk meminta. Boleh saya lihat gelang itu sekali lagi? Nur Valentina ragu-ragu seketika, kemudian memasukkan tangan ke dalam poketnya dan mengeluarkan benang merah itu. Dia menghulurkannya. Tengku Rodrigo tidak memakainya. Dia mengambil pergelangan tangan Nur Valentina, kecil dan rapuh, dan dengan kelembutan yang melampau, dia mengikat semula gelang itu di lengan budak perempuan itu. Ini bukan cuma benang, Nur Valentina. Ia adalah janji. Selagi awak pakai ini, tiada siapa akan menyakiti awak. Saya akan jadi perisai awak.
Daniel menyertai momen itu, meletakkan tangannya di atas tangan bapaknya dan Nur Valentina. Dan saya juga, kata budak itu. Pada saat itu pintu ICU terbuka dengan kuat. Seorang juru rawat keluar dengan wajah pucat. Doktor, cepat datang. Jeritnya ke arah lorong. Pesakit katil 4 sedang mengalami henti jantung. Dunia terhenti lagi. Bunyi monitor, yang sebelum ini berirama, menjadi bunyi bip berterusan dan tajam, yang menembusi dinding kaca. Piip. Tengku Rodrigo merasakan lantai menghilang di bawah kakinya. Tidak. Jeritnya sambil berlari ke arah pintu kaca, melupakan semua janji ketenangan. Nenek. Jeritan Nur Valentina adalah raungan kesakitan tulen yang bergema di seluruh hospital. Pasukan perubatan menyerbu katil teh. Tengku Rodrigo sampai ke kaca dan memukulnya dengan tapak tangan terbuka, tidak berdaya, melihat bagaimana mereka mengecas plat defibrilator. Mengekas pada 200, beri laluan. Tubuh teh melompat di atas katil dengan kejutan elektrik. Tiada irama lagi, mengecas pada 300. Tengku Rodrigo terpaku pada kaca melihat bagaimana satu-satunya peluang penebusannya terlepas dari jari-jarinya. Daniel memeluk Nur Valentina, yang menutup telinganya dan menutup matanya, enggan melihat akhir dunianya. Ayo, teh, berjuang! Jerit Tengku Rodrigo ke kaca dengan air mata kemarahan. Jangan berani pergi sekarang. Tidak, sekarang. Keajaiban tangan kosong. Bunyi bip monitor jantung yang berterusan, bunyi tajam dan monoton yang mengumumkan akhir kewujudan, memenuhi bilik seperti gas beracun. Piip. Bagi dokter, ia adalah bunyi teknikal, isyarat untuk memulakan protokol. Bagi Nur Valentina, ia adalah bunyi dunianya runtuh. Budak perempuan itu menutup telinganya begitu kuat sehingga buku jarinya memutih. Dia meringkuk di atas lantai lorong dan mula menjerit. Jeritan senyap tercekik di tekaknya, enggan menerima bahwa satu-satunya cahaya hidupnya padam. Di dalam bilik kaca, kekacauan itu dikoreografikan. Mengecas pada 300 joules, jerit doktor utama dengan peluh membasahi dahinya. Semua keluar, beri laluan. Tubuh teh yang rapuh melengkung kuat di atas pengusung dengan hentaman kejutan elektrik. Ia jatuh semula, tidak bernyawa, seperti anak patung kain yang dibuang. Tengku Rodrigo, di seberang kaca, memukul kaca dengan penumbuk tertutup. Dia tidak merasakan sakit di tangannya, hanya keputusasaan yang membakar ususnya. Jangan pergi teh, raungnya. Suaranya terdistorsi oleh kaca tebal. Awak tak ada izin untuk pergi. Dokter itu memandang monitor. Garis hijau masih rata, jalan lurus menuju kematian. Tiada jawaban, kata seorang juru rawat dengan suara tegang. Doktor, ia dah 2 menit dalam asisitiolia. Saturasi dah jatuh. Jom, satu lagi, arah doktor. Walaupun matanya sudah menunjukkan kekecewaan. Dopamin, 1 embri, mengecas pada 360. Tengku Rodrigo tak tahan lagi. Logik, peraturan, peradaban, semuanya hilang. Dia melihat bagaimana mereka mengecas plat lagi dan merasakan bahwa mereka sedang mengelektrokusi jiwanya sendiri. Dia menolak pintu UE dan masuk. Tuan, awak tak boleh berada di sini, jerit seorang juru rawat cuba menghalangnya. Tengku Rodrigo tidak memandangnya pun. Dia melepasi di sebelahnya seperti kereta api kargo, mengabaikan protokol steril. Dia sampai ke sebelah katil tepat apabila doktor akan menggunakan plat itu. Tunggu, jerit Tengku Rodrigo memegang palang katil. Keluarkannya dari sini. Keselamatan, raung doktor. Kami kehilangan pesakit. Dia dengar saya. Tengku Rodrigo membongkok ke telinga teh, mengabaikan kekacauan di sekelilingnya, mengabaikan kematian yang terapung di udara. Dia mengambil tangan wanita tua itu, tangan sejuk dan kasar itu, dan menggenggamnya dengan kedua-dua tangannya. Teh, dengar saya Rodri. Monitor masih berbunyi. Piip, awak tak boleh tinggalkan dia seorang. Bisiknya dengan suara pecah kerana tangisan. Bercakap terus kepada roh wanita yang pernah menyayanginya ketika tiada sesiapa lagi. Nur Valentina ada di luar. Dia ketakutan. Kalau awak pergi sekarang, awak hukum dia. Kalau awak pergi sekarang, awak rosakkan janji. Tuan, tolong. Doktor itu menurunkan plat, memandang jam dinding. Dia akan mengisytiharkan masa kematian. Tidak. Tengku Rodrigo memandang doktor dengan mata orang gila. Beri saya 1 saat. Dia kembali memandang teh. Dia membongkok begitu dekat sehingga air matanya jatuh ke muka wanita tua yang pucat itu. Ibu. Perkataan itu keluar dari mulutnya tanpa dia sadar. Dia tidak pernah memanggil ibu angkatnya begitu, hanya dia. Ibu, tolong kembali. Saya janji saya akan jadi lelaki yang awak mahukan.
Saya janji saya akan menjaganya, tetapi saya perlukan awak bantu saya. Berjuang, makcik tua degil, berjuang. Tengku Rodrigo menggoncang tangannya dengan kuat, menyalurkan semua tenaganya, semua semangat hidupnya, semua penyesalannya melalui sentuhan itu. Dan kemudian ia berlaku. Ia bukan letupan, ia bukan kilat, ia adalah bunyi. Bip, bunyi bip berterusan terputus seketika. Doktor itu mengangkat pandangannya dengan kuat ke arah monitor. Pip, pip. Garis rata itu melompat. Sebuah gunung hijau kecil muncul di skrin, diikuti oleh yang lain. Lemah, tidak teratur, tetapi hadir. Senyap perkuburan jatuh ke dalam bilik. Juru rawat membeku. Doktor menghembuskan udara yang ditahannya. Kita ada irama, bisik doktor tidak percaya. Irama sinus, bradikardia, tetapi ia ada. Tengku Rodrigo menghembuskan udara dan jatuh berlutut di sebelah katil. Menangis, menanam mukanya di atas cadar. Dia merasakan bahwa jantungnya telah dicabut dan dikembalikan semula. Stabilkan tekanan, arah doktor. Mendapatkan semula kawalan profesional, tetapi memandang Tengku Rodrigo dengan campuran rasa hormat dan kagum. Dopamin infusi berterusan. Kita akan simpan dia di sini. Tengku Rodrigo mengangkat kepalanya, memandang teh. Dadanya bergerak, dibantu oleh mesin, tetapi jantungnya berdegup sendiri. Dia telah kembali dari ambang jurang, kerana seseorang memanggilnya dengan namanya. Tengku Rodrigo bangkit berdiri terhuyung-huyung. Dia perlu keluar, dia perlu memberitahu mereka. Dia keluar ke lorong. Dia pening, letih, seolah-olah dia telah berlari maraton. Nur Valentina dan Daniel berpelukan di atas sofa. Apabila melihat Tengku Rodrigo keluar, Nur Valentina menjadi kaku, bersiap untuk pukulan terakhir, untuk berita yang akan mengakhiri hidupnya. Tengku Rodrigo jatuh ke lantai di sebelah mereka. Dia tidak peduli suitnya, dia tidak peduli image-nya, dia berada pada paras mata mereka. Dia memandang Nur Valentina. Budak perempuan itu menggigil begitu kuat sehingga giginya berketuk. Dia hidup, kata Tengku Rodrigo. Hanya 2 perkataan. Nur Valentina berhenti bernafas seketika. Apa? Bisiknya tidak dapat memproses harapan. Dia hidup, Nur Valentina. Ulang Tengku Rodrigo, dan senyuman yang letih tetapi bersinar memecah topeng kesakitan di wajahnya. Nenek awak adalah besi. Dia kembali. Dia tinggal bersama kami. Nur Valentina memandang mata Tengku Rodrigo, mencari pembohongan, mencari penipuan, tetapi hanya melihat kebenaran. Dia melihat mata merah seorang lelaki yang menangis. Budak perempuan itu menjerit bukan kerana kesakitan, tetapi kerana kelegaan. Dan kemudian, dia melakukan sesuatu yang Tengku Rodrigo tidak jangkakan. Dia meluncur ke arahnya. Nur Valentina melingkari leher Tengku Rodrigo dengan lengannya yang nipis dan kotor dan menanam mukanya di dada lelaki itu, mencemarkan kemeja berdarahnya dengan air mata baru. Terima kasih, tangisnya. Tengku Rodrigo membeku seketika. Sentuhan fisikal dengan budak perempuan pasar raya, budak perempuan yang dia pandang hina beberapa jam sebelumnya, memusnahkannya. Dia merasakan tubuh kecil dan rapuh itu bergoncang ke arahnya. Perlahan, kekok. Tengku Rodrigo melingkari budak perempuan itu dengan lengannya yang besar, memeluknya rapat, menutup matanya, dan menyandarkan dagunya di atas kepala kotor Nur Valentina. Jangan berterima kasih, bisiknya. Awak yang patut maafkan saya. Daniel menyertai pelukan. Ketiga-tiga mereka membentuk arca manusia di atas lantai hospital yang sejuk. Seorang jutawan yang hancur secara emosi, seorang budak lelaki yang menemui realiti, dan seorang budak perempuan yang mendapat kembali harapan. Dalam pelukan itu, akaun bank dan pakaian lusuh hilang. Hanya ada 3 hati yang berdegup pada irama kelangsungan hidup yang sama. Tembok birokrasi 2 hari kemudian. Cahaya matahari pagi masuk melalui tingkap bilik persendirian 405. Ia bukan bilik hospital biasa. Ia kelihatan seperti suite hotel. Terdapat bunga segar di meja sisi katil, cadar benang Mesir, dan sofa katil, di mana Tengku Rodrigo telah menghabiskan 48 jam terakhir tidur sebentar, enggan pulang. Makcik teh terjaga. Lemah, ya, tetapi terjaga. Dia tidak lagi mempunyai tiup di tekaknya, hanya topeng oksigen telus. Nur Valentina duduk di katil menggosok perlahan rambut putih neneknya. Budak perempuan itu telah berubah. Dia tidak lagi memakai pakaian pasar raya. Dia memakai gaun biru, ringkas dan bersih, dan kasut baru yang dipilih sendiri oleh Daniel di kedai hospital. Tengku Rodrigo berdiri di sebelah tingkap bercakap melalui telepon baru yang dibawa oleh pembantunya. Posturnya tegang. Saya suruh awak jual saham, Marcos, kata Tengku Rodrigo dengan suara perlahan tetapi tegas. Saya tak peduli kalau harganya turun.
Saya perlukan wang tunai. Sekarang saya nak beli tanah perkampungan utara. Ya, semua tanah. Bukan untuk bina pusat beli belah, bangang, untuk membersihkannya, untuk membangunkan ia. Tidak, saya takkan halau sesiapa pun. Saya akan beri mereka geran tanah. Lakukan. Dia menutup telefon, berpaling ke arah katil dan wajahnya melembut apabila melihat Teh tersenyum kepada Nur Valentina. Awak nampak lebih baik, Teh, kata Tengku Rodrigo mendekat. Saya rasa macam dilanggar lori lepas tu kena urut, gurau wanita itu dengan suara serak. Rodri, ini terlalu banyak. Bilik ini, juru rawat yang datang setiap 5 minit, awak akan jadi miskin. Saya ada banyak wang, Teh, terlalu banyak. Dan buat pertama kali saya tahu nak belanjakannya macam mana, balasnya mengambil tangan wanita itu. Pada saat itu, pintu bilik terbuka tanpa ketukan. Bukan juru rawat, tetapi seorang wanita berusia 50 tahun, berpakaian sut kelabu yang ketat, dengan veil di bawah lengannya, dan ekspresi kecekapan birokrasi yang membekukan darah. Di belakangnya, 2 pengawal keselamatan hospital. Nur Valentina berhenti menggosok rambut neneknya. Naluri jalanan memberitahunya bahawa wanita itu adalah bahaya. Dia melekat di sebelah Teh. Selamat pagi, kata wanita itu tanpa senyuman. Saya Puan Vargas, dari Jabatan Perkhidmatan Sosial dan Perlindungan Kanak-Kanak. Tengku Rodrigo menegakkan dirinya secara naluri, berdiri di antara wanita itu dan katil. Saya tak ingat panggil awak, kata Tengku Rodrigo kering. Hospital melaporkan kemasukan seorang kanak-kanak perempuan dalam situasi berisiko mengiringi seorang pesakit kritikal, kata wanita itu membuka failnya dan mengeluarkan pen. Kami dah semak kesnya. Puan Teresa Mendoza tiada alamat tetap, tiada pendapatan yang boleh disahkan dan keadaan kesihatannya teruk. Wanita itu memandang Nur Valentina di atas cermin matanya. Budak perempuan itu tidak bersekolah, menunjukkan tanda-tanda kekurangan zat kronik dan hidup dalam keadaan tidak sihat. Negara mengambil jagaan segera. Nur Valentina mengeluarkan keluhan dan memegang lengan neneknya. Teh cuba duduk, tetapi dia terlalu lemah. Tidak, kata Teh dengan suara tercekik. Jangan ambil dia. Dia cucu saya. Puan, awak tak boleh jaga diri awak sendiri, balas Puan Vargas dengan dingin. Budak perempuan itu akan dihantar ke rumah anak yatim kerajaan nombor 4 sehingga keadaan legalnya ditentukan. Aduh, tolong, sila teruskan. 2 pengawal melangkah ke hadapan. Nur Valentina mula menangis ketakutan. Rodrigo! Jerit budak perempuan itu memandang lelaki yang berjanji akan menjadi perisainya. Tengku Rodrigo merasakan kemarahan sejuk naik ke belakangnya. Ia bukan kemarahan impulsif pasar raya, ia adalah kemarahan kalkulatif seorang lelaki yang tahu dia mempunyai kuasa dan bersedia menggunakannya. Berhenti. Suara Tengku Rodrigo berderak seperti cemeti. Pengawal berhenti. Puan Vargas memandangnya dengan jengkel. Tuan, jangan campur tangan. Ini adalah prosedur undang-undang. Jika awak menghalang pihak berkuasa. Tengku Rodrigo berjalan perlahan ke arahnya, menceroboh ruang hidupnya. Dia tinggi, megah, dan walaupun dia memakai pakaian kasual, dia memancarkan autoriti yang membuatkan pegawai itu mengundur selangkah. Awak takkan bawa sesiapapun, kata Tengku Rodrigo dengan ketenangan yang menakutkan. Dengar baik-baik, Puan. Awak kata Puan Mendoza tak ada alamat. Itu palsu. Alamatnya ialah Jalan Mawar 450, Banglo Montalvo. Ia kediaman saya. Wanita itu berkelip keliru. Apa yang awak katakan? Saya kata Puan Teresa adalah ibu angkat saya, bohong Tengku Rodrigo dengan kelancaran yang sempurna. Dan budak perempuan Nur Valentina berada di bawah jagaan langsung saya. Itu tak tercatat dalam mana-mana dokumen. Apa yang awak katakan? Vargas tergagap memandang kertasnya. Di sini tertulis bahawa mereka ditemui di perkampungan tidak teratur. Kesilapan pentadbiran yang peguam saya sedang betulkan, potong Tengku Rodrigo. Malah, peguam saya sedang dalam perjalanan dengan dokumen jagaan, sementara yang ditandatangani oleh neneknya memberikan saya jagaan sah ke atas kanak-kanak itu dan tanggung jawab perubatan terhadap wanita itu. Tengku Rodrigo mengeluarkan dompetnya dan mengeluarkan kad. Dan saya cadangkan, Puan, sebelum awak cuba menyentuh budak perempuan itu, awak hubungi bos awak, pengarah serantau perkhidmatan sosial. Dia kawan baik saya. Tanya dia sama ada dia mahu saman kerana gangguan dan penyalahgunaan kuasa terhadap keluarga yang membayar suite persendirian di hospital ini. Puan Vargas memandang kad itu, kemudian memandang Tengku Rodrigo, dan akhirnya memandang bilik mewah itu. Dia tahu bila dia kalah dalam pertempuran. Sistem itu dicipta untuk menghancurkan orang miskin, bukan untuk melawan orang kaya. Dia menutup failnya dengan pukulan kering.
Jika awak serahkan dokumen sebelum jam 5 petang, kami akan menangguhkan pemindahan. Tetapi kami akan pantau, Encik Montalvo. Sebarang ketidakseriusan takkan ada. Selamat pagi, kata Tengku Rodrigo menunjuk pintu. Wanita itu berpaling dan keluar, diikuti oleh pengawal. Senyap kembali ke bilik. Nur Valentina masih memeluk teh menggigil. Tengku Rodrigo berpaling ke arah mereka. Dia menghela nafas panjang melepaskan ketegangan. Betul ke? Tanya teh memandangnya dengan mata berkaca. Awak beritahu mereka kami tinggal dengan awak. Tengku Rodrigo mendekati katil dan duduk di tepinya. Dia mengambil tangan Nur Valentina yang masih memakai gelang benang merah. Saya tak berbohong teh, saya cuma memajukan kebenaran. Tengku Rodrigo memandang budak perempuan itu. Saya janji awak akan jadi perisai saya. Perisai tak berguna jika ia disimpan. Awak akan datang tinggal di rumah. Awak dan teh. Daniel dah siapkan bilik tetamu. Katanya dia perlukan seseorang untuk ajar dia bola sepak betul, sebab saya teruk. Nur Valentina memandangnya tidak percaya. Dan kalau saya nakal, tanya dia dengan ketidakpastian seseorang yang sentiasa ditolak. Tengku Rodrigo tersenyum dan mengelus pipinya mengelap air mata. Kalau begitu saya akan hukum awak tanpa pencuci mulut seperti anak perempuan. Tetapi jangan pernah, dengar baik-baik, jangan pernah saya akan halau awak ke jalanan. Pintu itu tertutup selamanya. Nur Valentina. Sekarang awak adalah Montalvo dan Montalvo menjaga ahli keluarga kita. Teh menutup matanya dan dua air mata mengalir di pipinya yang berkerut. Dia telah menunggu 30 tahun. Dia telah menderita tidak terperi. Tetapi melihat lelaki itu, budak yang lingkaran telah tertutup, benang merah telah berfungsi. Akhir benang, resolusi, dan warisan. Adegan 1, keluar dari labirin putih. 3 minggu kemudian, matahari tengah hari memukul muka bangunan kaca Hospital Sanatorium Metropolitan, tetapi kali ini cahaya itu tidak kelihatan sejuk atau jauh. Ia kelihatan seperti satu berkat. Pintu automatik terbuka dengan bunyi mendesis lembut, dan Tengku Rodrigo keluar menolak kerusi roda. Di kerusi itu ialah Makcik Teh. Dia bukan lagi bonggol tulang yang nazak yang dimasukkan pada malam yang malang itu. Walaupun dia masih kurus dan rambut putihnya jarang, ada warna di pipinya. Dia memakai pakaian bulu lembut berwarna lavender yang dihantar oleh Tengku Rodrigo, dan di atas kakinya terbaring selimut tenunan baru. Tetapi yang paling penting adalah pandangannya. Mata madu tidak lagi mencari kematian, tetapi menyerap setiap butiran dunia dengan rakus. Di sisinya berjalan Nur Valentina. Transformasi itu menyeluruh, bukan sahaja kerana gaun bunganya atau kasut kulit kilatnya, tetapi kerana posturnya. Dia tidak lagi berjalan membongkok menunggu pukulan atau jeritan. Dia berjalan dengan dagu terangkat, memegang tangan Daniel, yang membawa beg sekolah abang barunya dengan bangga pelindung. Awak pasti dah bayar semua, Rodri? Tanya Teh buat kali ke-10, menoleh ke belakang. Saya tak nak dapat bil. Tengoklah, saya tak ada duit untuk gula-gula. Tengku Rodrigo tergelak tulus, bunyi yang tidak akan dikenali oleh pekerjanya di pejabat. Semuanya dah dibayar, Teh. Dan apa yang belum, kita cipta. Lupakan wang. Kerja awak sekarang cuma bernafas dan naik berat badan sikit, sebab awak lebih ringan daripada desahan. Juru parkir membawa kereta. Ia bukan lagi coupe sport 2 tempat duduk. Ia adalah SUV keluarga, luas dan selamat. Tengku Rodrigo telah menukar mainan lajunya untuk kenderaan di mana semua orang boleh muat. Sambil membantu Teh naik ke tempat duduk penumpang dengan kelembutan yang melampau, Nur Valentina berhenti di tepi jalan. Dia memandang ke belakang, ke arah bandar, ke arah-arah di mana lorong gelap itu berada. Tengku Rodrigo perasan jeda itu, menutup pintu Teh dan membongkok di sebelah budak perempuan itu. Awak tengok apa? Tanya dia dengan lembut. Takkan lagi, bisik Nur Valentina menunjuk ke arah ufuk kelabu. Kawasan miskin. Sungguh, takkan lagi saya perlu cari makanan dalam sampah. Tengku Rodrigo mengambil tangannya. Dia merasakan gelang benang merah di pergelangan tangan budak perempuan itu. Simpul infinity menyentuh jarinya. Pandang saya, Nur Valentina. Dia menunggu mata gelapnya bersambung dengan matanya. Sebelum awak lapar lagi, saya akan berhenti bernafas. Itu janji darah takkan lagi. Nur Valentina mengangguk dan senyuman yang malu, tetapi sebenar menerangi wajahnya. Dia naik ke dalam kereta. Daniel melompat ke belakangnya. Saya nak tingkap, jerit budak itu. Tidak, saya, balas Nur Valentina ketawa. Ia adalah bunyi zaman kanak-kanak yang dipulihkan. Tengku Rodrigo menutup pintu, menarik nafas dalam-dalam udara bandar dan naik ke stereng. Dia tidak pergi ke mesyuarat, dia pulang. Adegan 2, keadilan di lorong 4. Tetapi sebelum pulang ke banglo, Tengku Rodrigo mempunyai satu perhentian yang perlu.
Kita nak kemana, ayah? Tanya Daniel apabila melihat Tengku Rodrigo mengambil jalan pintas ke pusat membeli belah. Rumah kat sebelah sana. Kita kena beli sesuatu yang penting, anak, kata Tengku Rodrigo dengan pandangan tegas di cermin pandang belakang. Sesuatu yang kita tinggalkan separuh jalan. Van itu berhenti di hadapan pasar raya yang sama di mana semuanya bermula. Papan tanda neon berkelip di bawah matahari. Nur Valentina menegang di tempat duduk belakang. Ingatan tentang penghinaan juruwang yang menjerit masih segar. Jangan takut, kata Tengku Rodrigo mematikan enjin. Kali ini berbeza. Jom, mereka semua turun. Tengku Rodrigo menolak kerusi teh. Mereka masuk melalui pintu automatik. Penghawa dingin, bau kedai roti, bunyi bip counter. Pemandangan adalah sama, tetapi pelakon telah menukar peranan. Tengku Rodrigo berjalan terus ke lorong susu. Kasut kulitnya bergema dengan autoriti. Orang ramai berganjak, bukan kerana jijik kali ini, tetapi kerana kehadiran magnetik yang terpancar dari kumpulan itu. Mereka sampai ke rak. Tengku Rodrigo mengambil bukan 1, tetapi 10 tin susu tepung paling mahal, sama yang Nur Valentina cuba beli. Dia mengisi troli dengan makanan, coklat, buah-buahan, mainan, semua yang kanak-kanak impikan. Kemudian dia pergi ke counter. Dia mencari dengan pandangan. Di sana adalah juruwang yang sama. Wanita berwajah masam, masih mengunyah getah, dan melepasi produk dengan jijik. Tengku Rodrigo beratur di barisannya. Daniel dan Nur Valentina melekat di kakinya. Teh memerhati dalam senyap, memahami apa yang Tengku Rodrigo lakukan. Apabila tiba gilirannya, Tengku Rodrigo mula meletakkan tin di atas pita. Juruwang mengangkat pandangan, bosan. Awak ada kad mata ganjaran? Tanyanya secara mekanikal. Kemudian dia berhenti, memandang Nur Valentina, mengenali matanya, memandang Tengku Rodrigo, mengenali lelaki berkot. Walaupun kini dia memakai seluar jeans dan baju polo, dan memandang wanita tua di kerusi roda. Warna hilang dari muka wanita itu. Geteh berhenti di mulutnya. Awak, tergagapnya. Selamat petang, kata Tengku Rodrigo, dengan kesopanan yang dingin. Saya datang untuk membayar hutang. Juruwang menelan air liur memandang ke tepi, mencari keselamatan, mencari jalan keluar. Tuan, saya cuma buat kerja saya. Saya tak datang untuk mengadu tentang peraturan awak, potong Tengku Rodrigo. Dia mengeluarkan kad platinumnya yang sama yang pernah berkilauan hari itu. Saya datang untuk menamatkan urus niaga yang awak ganggu. Bayar semuanya. Wanita itu gemetar melepasi produk. Bunyi bip-bip mesin berbunyi seperti kira detik. Jumlahnya, 300, katanya dengan suara lemah. Tengku Rodrigo membayar, tetapi tidak bergerak. Dia berpaling ke arah barisan panjang orang yang menunggu di belakangnya. Orang bekerja, ibu dengan kanak-kanak, orang tua mengira shilling. Dengar semua, suara Tengku Rodrigo meninggi. Pasar raya menjadi senyap. 3 minggu lalu, di kaunter yang sama ini, seorang budak perempuan menangis kelaparan dan tiada siapa yang buat apa-apa. Saya tak buat apa-apa. Kita semua palingkan muka. Tengku Rodrigo memandang juruwang yang mahu tenggelam di bawah kaunter. Kemiskinan bukan jenayah dan ketidakpedulian adalah penyakit terburuk. Hari ini saya nak sambut keluarga saya hidup kembali. Tengku Rodrigo memandang pengurus yang telah keluar dari pejabatnya apabila melihat kekecohan. Ger, panggil Tengku Rodrigo. Tutup kaunter. Maaf, tanya lelaki bertali leher murah. Hitam. Saya dah kata tutup kaunter. Akaun semua orang yang ada di pasar raya ini sekarang, saya bayar. Bisikan tidak percaya melanda tempat itu. Semua orang, tanya seorang wanita tua dengan troli penuh lampin. Semua orang, menegaskan Tengku Rodrigo. Dengan satu syarat, dia berpaling kepada juruwang. Lain kali apabila seseorang tak ada wang untuk membayar susu kanak-kanak, awak ingat saat ini dan ingat bahawa maruah tidak ada harga. Juruwang menunduk malu sehingga ke tulang. Air mata penghinaan muncul di matanya. Maafkan saya, bisiknya. Maafkan saya sangat. Nur Valentina melepaskan kaki Tengku Rodrigo mendekati kaunter. Dia mengambil salah satu coklat yang dibeli oleh Tengku Rodrigo, menghulurkannya kepada juruwang. Ini, kata budak perempuan itu, dengan kepolosan yang menghancurkan. Awak nampak sedih. Nenek saya kata coklat menyembuhkan kesedihan. Isyarat budak perempuan itu adalah pukulan akhir. Juruwang itu menangis, menutup mukanya dengan tangannya. Pengurus, merah kerana malu, mengangguk ke arah Tengku Rodrigo. Orang ramai di barisan mula bertepuk tangan. Ia bukan tepukan filem, ia adalah tepukan spontan, manusia. Tengku Rodrigo tidak tersenyum angkuh. Dia hanya mengambil pemegang kerusi teh. Jom balik rumah, katanya. Adegan 3.
Kehangatan rumah. Epilog. Setahun kemudian, Taman Banglo Montalvo tidak dapat dikenali. Di mana sebelum ini rumput dipotong milimeter dan patung marmer sejuk yang tiada siapa pandang, kini terdapat kekacauan kehidupan. Terdapat gol bola sepak yang diletakkan buruk, basikal dibuang di rumput dan meja kayu panjang di bawah teduhan pokok owak berabad-abad lamanya. Hari Ahad. Udara berbau barbeku dan ketawa. Tengku Rodrigo berdiri di hadapan panggangan dengan apron bertulis ketua yang dicemari sos. Dia tidak lagi memakai jam. Pergelangan tangannya dihiasi hanya dengan satu perkara, gelang benang merah yang lusuh kerana dipakai dengan simpul infinity. Ayah, Nur Valentina dah terlepas awak, jerit Daniel berlari di atas rumput dengan muka merah kerana usaha. Dia dah besar. Dia lebih kuat, lebih bahagia. Bohong. Nur Valentina berlari di belakangnya, ketawa terbahak-bahak. Rambutnya, sebelum ini kusam dan kusut, kini bersinar di bawah matahari, panjang dan terjaga, diikat dengan reben merah. Dia tersandung kakinya sendiri. Pengadil, jerit Tengku Rodrigo mengangkat spatula. Main bersih, awak takkan dapat burger. Di atas meja di bawah teduhan, Makcik Teh duduk seperti ratu. Dia telah mendapat berat badan. Kedutannya masih ada, tetapi ia bukan lagi alur penderitaan, tetapi peta kehidupan yang telah menemui pelabuhan selamat. Dia sedang menganyam. Tangannya, walaupun lebih perlahan, tidak kehilangan keajaibannya. Jangan marahi mereka, Rodri, katanya tersenyum. Biarkan mereka berlari. Kanak-kanak perlu menghabiskan tapak kasut mereka. Itulah gunanya. Tengku Rodrigo mendekati meja dan menuangkan segelas limun segar. Dia mencium dahinya. Awak baik-baik saja, Makcik? Tanyanya. Saya lebih baik daripada dalam pelukan, anakku. Teh meletakkan jarum di atas meja. Awak tahu, saya teringat. Pada hari itu Tengku Rodrigo menjadi serius seketika. Kenangan sentiasa sedikit menyakitkan, seperti parut lama. Saya juga teringat kadang-kadang, betapa dekatnya saya hampir kehilangan segalanya, kehilangan awak, kehilangan diri saya sendiri. Teh mengambil tangan Tengku Rodrigo, mengelus gelang merah di pergelangan tangannya. Tetapi awak tak hilang kami, sebab benang meregang, kusut, tetapi takkan putus. Teh memandang ke arah taman di mana Daniel dan Nur Valentina berguling di atas rumput, ketawa terbahak-bahak. Lihat itu, Rodri, itulah yang awak bina. Bukan bangunan syarikat awak, bukan akaun bank awak. Itu. Tengku Rodrigo memandang kanak-kanak itu. Nur Valentina, budak perempuan yang tidak kelihatan oleh dunia, kini bersinar dengan cahaya sendiri. Dia bersekolah, mendapat grade terbaik dalam matematik dan, menurut guru, mempunyai bakat kepimpinan. Daniel, yang ditakdirkan untuk menjadi budak kaya dan sunyi, kini mempunyai hati yang belas kasihan dan seorang kakak yang akan dia berikan nyawanya. Saya tahu, kata Tengku Rodrigo dengan tekak tersekat. Saya lelaki terkaya di dunia dan ia tak ada kaitan dengan bank. Loceng pintu depan berbunyi. Orang gaji, yang kini lebih kerap tersenyum, muncul di taman. Tuan Rodrigo, tetamu untuk gala kebajikan dah sampai. Tengku Rodrigo mengangguk. Dia menanggalkan apronnya. Malam itu mereka merasmikan Yayasan Teresa Mendoza, pusat perlindungan komprehensif untuk keluarga yang tidak mempunyai tempat tinggal. Ia bukan rumah anak yatim yang sejuk. Ia adalah rumah, tempat di mana tiada sesiapa perlu memulangkan susu. Jom, kata Tengku Rodrigo. Tunggu, jerit Nur Valentina datang berlari, terengah-engah. Ayah, tali kasut awak terlepas. Awak tak boleh keluar macam ni untuk berucap. Budak perempuan itu berlutut di atas rumput, tanpa peduli mencemarkan gaun barunya dan mengikat tali kasut Tengku Rodrigo dengan mahir. Tengku Rodrigo memandangnya dari atas. Dia melihat bahagian atas kepalanya. Dia teringat hari di pasar raya apabila dia memandangnya dengan jijik dari ketinggiannya. Sekarang, dia memandangnya dengan pemujaan mutlak. Nur Valentina bangkit dan mengibas tangannya. Siap, sekarang awak nampak macam presiden. Tengku Rodrigo membongkok dan memeluknya. Ia adalah pelukan yang panjang, kuat. Terima kasih, anakku, sebab ikat tali kasut saya, tanyanya hairan. Sebab selamatkan nyawa saya, balasnya di telinganya. Tengku Rodrigo bangkit berdiri, mengambil tangan Daniel dan tangan Nur Valentina. Makcik Teh maju dengan walkernya, dia hampir tidak menggunakan kerusi. Bersama-sama mereka berjalan ke arah rumah. Kamera perlahan-lahan menjauh, naik ke langit biru, menunjukkan taman yang penuh dengan kehidupan. Image itu menjadi hitam, tetapi sebelum ia hilang, satu gambar terakhir muncul. Pergelangan tangan Tengku Rodrigo memegang tangan Nur Valentina. Benang merah bersinar di bawah matahari. Simpul infinity kukuh. Tiada siapa yang begitu miskin sehingga tidak dapat memberi pelukan, atau begitu kaya sehingga tidak memerlukannya.